Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah. Hari ini kita masih lagi diberi kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersiaran secara langsung pada malam ini. Seperti biasa, setiap hari Ahad, kadang-kadang bila Haji sibuk, kita pergi ke hari Sabtu. Tapi hari ini cukup best bagi saya. Kerana apa? Ada bukan seorang, ada dua tetamu yang saya amat hormati. Yang pertama, seperti biasa, Tuan Peguam, Tuan Lawyer kita, Tuan Haji Hanif Katri. Haji sihat dia? Alhamdulillah sihat dan hari ni muda sikit ke? Betul, baru nak abang tu ya. Apa yang tuan-tuan anda semua tengok ni, Pak, ni pakai baju ranggi betul ni, dengan rambut baru. Rupanya pasal orang muda duduk di sebelah. Ustaz Dr. Abu Hafiz Salahuddin, Ketua Pejuang Muda Parti Pejuang Tanah Air. Sihat Ustaz dah? Alhamdulillah. Nasihat je. Alhamdulillah. Hari ni Ustaz pakai baju Malaysia. Saya pun tak tahu pasal apa. Mungkin besok final chapter yang kita nantikan apa yang dikatakan oleh Tuan Haji Hanif Katri kepada saya pun terkejut. Ini angka cukup hebat. Kalau jadi Tok Bomo macam di Indonesia, banyak Tok Bomo nombor hebat kan. Cukup hafal nombor-nombor. Tuan Haji beritahu kat saya 4 tahun 4 tahun 1 bulan dan 11 hari. Yang tepat daripada hari Najib Razak didakwa, Yes. sehingga ke hari ini 4 tahun 1 bulan dan 11 hari. Besok Hari ke-11. hari ke-11, maksudnya final chapter saya. Apa dia? Satgi daripada sudut perundangannya akan dikupas oleh Tuan Haji Hanif Katri dari sudut politik oleh Dr. Abu Hafiz. Bukan kata politik saja, akan disulam dengan agama. Suka tak suka, saya tak suka panggil doktor bersepah dah kawan-kawan doktor ni. Saya suka panggil ustaz kat dia. Pasal memanglah itu ahlinya yang lebih layak untuk bercakap tentang agama. Okey Haji. Ya saya. Dan juga ustaz, sebelum itu abang nak tunjuk, saya nak abang pula dah, ini mentang-mentang ada orang muda pun abang. Abang nak tunjuk nak. Ya. Nak tunjuk satu video. Cukup tengok memanglah sedih. Sebagai manusia kita sedih, Ya. dengan ayat-ayat baik-baik ayat yang digunakan oleh Najib Razak. Kita tengok dulu video ini, lepas tu kita serah kepada dua panelis kita untuk kupas serba sikit tentang video ini. Jom. Dan saya nak beritahu secara peribadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, hari esok penting bagi saya. Sebab hari esok rayuan terakhir bagi saya di Mahkamah Persekutuan. Walaupun hari ini saya patut sibuk dengan peguam-peguam saya, tapi saya pilih untuk bersama dengan wanita. Ini yang saya buat kerana saya nak wanita memahami bahawa sebagai seorang pemimpin, saya tetap bersama-sama berjuang dengan wanita. Biar apapun mereka buat, biar apapun kezaliman pada saya, pada isteri saya, pada keluarga saya tetap istiqamah, tidak akan undur seinci pun. Saya akan tetap berjuang bersama-sama dengan wanita Barisan Nasional. Kita pastikan PRU 15 milik Barisan Nasional. Tidak barisan, tidak barisan, tidak barisan, tidak wanita, tidak wanita, tidak wanita. Tu dia, hidup barisan, hidup wanita. Tapi ayat beliau rupanya dia sedang diri jugalah. Ni bukan mengata, tapi itu kenyataan. Sedih, memang sedih. Orang Malaysia semua sedih. Tetapi siapa makan makan cabai, cili. Cili cabai. Okey, siapa makan cili, dia rasa pedas. Okey, bila kita tengok video itu, okey fine. Kita bagi kita tetamu dulu Yes, okey. Ustaz, bila kita tengok video itu dengan sorakan gemuruhnya di bawah, sedangkan yang berucap di situ adalah seorang yang sudah didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi. Begitu juga dengan Mahkamah Rayuan. Tetapi ini saya tak nak Ustaz sentuh tentang politik dulu. Pergi dulu pada dari sudut agama. Yang ribu di bawah tu
lebih kurang dianggarkan tadi dikatakan 2,000-3,000 perwakilan bersorak terpekik kan, menyambut perkara itu ibarat sebagai macam satu fitnah. Masih mereka menganggap ini satu fitnah. Apa pandangan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Haji Hanif dan juga Abang Fazli. Apa yang saya tengok tadi, walaupun ya kita akan tunggu kepada proses terakhir esok, saya selalu juga kata pada Haji, itu adalah satu hak perundangan yang perlu diberikan kepada semua orang, iaitu 3 lapisan rayuan, ada 3 lapisan dan 2 kali rayuan. Tapi ia satu kesedihan yang mendalam bagi saya sebagai seorang Melayu dan Islam. Sangat-sangat mengecewakan, sangat-sangat memalukan, sangat-sangat menghinakan apabila kita menjadi satu bangsa yang menjadi orang yang, ataupun bangsa disitulah dalam dewan tersebut, yang merasakan tidak ada apa-apa terhadap perlakuan jenayah, pencurian, penyangak, perompakan dan bermacam-macam lagi. Adakah ini yang agama ini telah pun, ataupun pengajian agama, pendidikan agama yang telah pun kita lalui dalam negara Malaysia? Orang itu bukan difitnah, tidak. Ia dibawa dalam mahkamah. Ia telah melalui 2 proses dan mereka gagal untuk membuktikan atau meyakinkan hakim bahawa tuduhan itulah tuduhan yang palsu. Dan bahkan nak kata lagi, secara jelas Najib di dalam mahkamah berpuluh kali, Haji tahu berapa puluh kali yang disebutkan saya tak tahu, saya tak tahu. 46 kali. Saya ingat itu dalam satu sesi sahaja. 46 kali dia kata tak tahu. Tapi dia buat kepala tahu bila masuk dalam Facebook. Dia buat begitu. Dan ini amat memalukan dan amat membimbangkan. Adakah Melayu begini teruk, begini hina, sehingga merasakan orang buat salah, orang mencuri, kalau dia kena beza, Abang Fazli dan Haji, dalam agama ni dia ada 2 dosa. Dosa peribadi dan dosa awam. Dosa peribadi antara dia dengan Tuhan. Mungkin dia buat kesalahan-kesalahan peribadi, dia mungkin tak puasa ke, dia mungkin tertinggal salat, itu urusan dia dengan Tuhan. Kita tak mahu campur tangan, tak mahu tahu pun, urusan dia dengan Allah. Boleh jadi Allah tutup dan kemudian Allah berikan dia hidayah dan dia salat dan kemudian dia puasa. Dan itu yang pertama. Tapi dosa berkaitan dengan orang awam, yang ini tak boleh kata oh kita mengaibkan dia. Dah. Dosa awam, kesalahan awam mesti dibuka kerana ia melibatkan awam. Apatah lagi ia melibatkan ratusan juta, bilion duit negara. Dan apabila kita bongkar, itu bukan satu kesalahan ataupun membuka aib, itu satu kewajipan, bang. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim, Nabi kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbi, dzalika adhaful iman. Siapa di kalangan kamu orang Islam, orang beriman, melihat satu kemungkaran, dan kemungkaran itu bukan benda yang tersimpan dalam fail, tak. Ia disebut di Amerika, di US, disebut di London dan bermacam negara termasuk Malaysia. Tiba-tiba bila kita buka dan kata ini fitnah, ini satu benda yang amat, minta maaf saya katakan, amat bodoh sekali bagi bangsa Melayu dan Islam. Boleh mengikut naratif ini dan boleh menyokong, oh apa hidup, takkan Melayu begini. Sebab tu kenapa budayawan Melayu dan ramai sekali di kalangan orang Melayu, tokoh-tokoh Melayu mengkritik Melayu supaya sedarkan, jangan sebegini bodoh, jangan sebegini naif orang Melayu dan Islam. Itu satu. Dan yang kedua, itu arahan Allah, Nabi SAW, supaya kita bertindak. Tak boleh nampak kemungkaran, ubah dengan tangan, ubah dengan kuasa. Tak mampu, ubah dengan lisan. Yang mungkin hari ini saya mungkin tak ada kuasa. Kita di sini bukan kerajaan, kita bukan pendakwa raya, kita bukan peguam negara, kita bukan hakim, tapi kita ada kemampuan untuk buat perancangan seperti ini. Betul. Kita bercakap dengan lidah, kita menulis di ini, dan saya tahu berpuluh, beratus, beribu orang yang sebut tentang Najib takkan berani nak pergi saman kita, sebab dia tahu kes itu ada merit yang cukup kuat. Dan yang terakhir, sebelum saya serahkan kembali, saya ingin ingatkan sahabat-sahabat, teman-teman bangsa Melayu dan Islam khususnya, sebab saya kita fokuskan dekat bangsa Melayu dan orang Islam. Apa dia? Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim juga, Nabi kata, la'anallahu man awa muhdithan
la'anallahu man awa muhdithan. Allah melaknat sesiapa yang membela para penjenayah. Najib sekarang ini berada pada 2 mahkamah menyatakan dia penjenayah. Jadi dalam Islam kita boleh sebut dia penjenayah? Boleh. Sekarang ini proses dia. Sebab dia dah dua keputusan ini tak terbatal lagi kan Najib? Betul, tepat. Tidak terbatal lagi. Selepas daripada ia nanti kemungkinan, dan kita mohon pada Allah berikan kemenangan kepada rakyat Malaysia dengan jatuhnya hukum sehabis-habisnya kepada Najib Razak ini, dan dimuktamadkan dia adalah penjenayah, penyangak, peperompak. Kalaulah auzubillah, kita berlindung pada Allah, berlaku perubahan dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan. Nah, itu mungkin secara teknikal dan rasminya kita boleh panggil kerana ia terbatal. Tetapi pada pada malam ini dia masih lagi penjenayah kerana sabitan itu belum dibatalkan oleh mahkamah terakhir, iaitu Mahkamah Persekutuan. Jadi tiba-tiba ada Melayu Islam pakai tudung kan, yang kemudian ni saya kira ingatlah kepada hadis ini. Nabi kata Allah laknat. Kalau Allah laknat, Nabi juga laknat kepada mereka yang membela para penjenayah ini. Jadi mereka yang bercakap tentang Melayu Islam ni, sedarlah bahawa ini bukan perkara kecil. Dia telah ambil, ini satu kes SRC, belum lagi yang lain ni, rentetan yang lain. Kita tengok bagaimana keadaan tersebut yang merugikan rakyat Malaysia. Kita berjalan tengok orang susah, ni dia seorang saja ni. Itu belum lagi nanti hujung nanti kantor baru Zahid Hamidi ambil on behalf of UMNO ratusan ribu sebulan. Kemudian LCS pula kapal dia kan. Yang saya tengok, ya Allah, apa nak jadi dengan negara itu pun ada Melayu dan Islam yang masih lagi perasakan mereka hero. Sedarlah orang Melayu, janganlah macam ni, berubahlah. Dan kita tak akan ke mana kalau kita kekal macam ni. Wallahu alam. Terima kasih. Itu mukadimah yang cukup lengkap dari sudut agama. Tak mau panggil sentuh lagi tentang sebagai ketua pejuang muda. Okey, saya nak balik juga soalan tu lagi. Saya sebagai marahan bila tengok video tersebut, saya tersentuh jugalah. Kesian kan dengan ayat terakhirnya, esok adalah rayuan terakhir Najib ini. Ustaz dah bagi kupasan melalui agama dengan hadis-hadis Rasulullah. Saya nak tanya Haji, sebagai seorang peguam kanan yang pernah menghadapi mentang-mentang saya duduk kanan jadi peguam kanan. Haji pernah duk bawa kes-kes ke Mahkamah Persekutuan. Haji ada perasaan kesian tu? Baik, sebelum saya jawab soalan tu lah, saya nak sentuh di sini dan saya cukup berpuas hati pada hari ini. Sebab Ustaz Abu Hafiz adalah seorang pemuda yang menyampaikan pandangan dengan tepat dalam bidang dia dengan cukup senang. Satu saat sebelum itu, minta maaf, hari ini kita ada tetamu agak confused. Kamera 1, 2, 3 sebenarnya situ atas tu. Oh ya. Tapi nak pandang muka awak. Baik, ini seperti yang saya selalu tekankan dalam bual bicara kita dan di tempat lain, dah lama tiba masanya untuk negara kita, orang dalam bidang masing-masing wajar keluarkan kenyataan-kenyataan berpandukan bidang masing-masing supaya kita kembali kepada asas, back to basic. Dan kita sebagai orang Islam, tambahnya yang Melayu, intipati penting untuk menjadi Melayu adalah Islam. Kita perlu ingatkan diri kita balik kepada asas-asas agama kita. Apakah yang ada lebih baik daripada ada orang yang boleh bimbing kita dengan hadisnya, dengan ayatnya. So saya berterima kasih saudara Fazli menjemput seorang yang selalu saya tonton pandangan-pandangan beliau di Facebook dan juga di Bual Bicara. Thank you very much. Baik, balik kepada soalan tadi. Saya perlu pada masa yang sama kita bincang tentang video tadi itu, kita perlu juga faham bahawa dalam Islam sekalipun kita perlu berlaku adil seadil-adilnya. Makna kata mana-mana pertuduhan jenayah memang akan disiasat, akan dibicara, sudah didapati bersalah Mahkamah Tinggi Pertama, sudah didapati bersalah dengan penolakan rayuan di Mahkamah Rayuan. Tetapi hak sesiapa sahaja, bukan Najib Razak, masih wujud di Mahkamah Persekutuan. Now, dengan caveat tersebut, dengan halangan tersebut, saya perlu menyatakan video tadi bagi saya ada beberapa perkara yang kita perlu mengambil iktibar. Pertama sekali, jika mahkamah menetapkan keputusan yang sama selepas daripada perbicaraan mulai esok, sama ada esok tamat atau tidak kita boleh bincang nanti lah, ya.
selepas dari proses esok, kalau Mahkamah Persekutuan kekalkan keputusannya, itu bukan satu perkara yang bagi saya adalah perkara yang mengembirakan rakyat. Sebab kita patut sedih. Bagaimanakah negara kita, sistem tadbir urus negara kita boleh membenarkan seorang penjawat tertinggi, Perdana Menteri melakukan kesalahan-kesalahan jenayah. Itu yang kita patut sedih. How could that happen? Itu bagi saya amat penting. Ya, pada masa yang sama kita nak lihat, sekiranya ada jenayah yang telah dilakukan, orang itu wajib dihukum. Itu adalah perspektif hukuman. Tapi dari sudut sebagai rakyat Malaysia yang patriotik, yang sepatutnya kita semua patriotik, kita perlu ambil iktibar perkara ini sekiranya dikekalkan sebagai kesalahan, tidak boleh berulang sama sekali. Itu kita kena remind ourselves, kena ingatkan diri kita, itu tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Yang keduanya, ada bahagian dalam kenyataan dia tidak tepat. Apabila dia mengatakan pertama sekali yang tepat, esok adalah rayuan terakhir saya di Mahkamah Persekutuan, itu betul. Tapi yang tak tepat adalah sepatutnya saya bersama dengan peguam-peguam saya. Tidak, sebagai seorang peguam yang mengendalikan kes-kes sivil, jenayah dan pelbagai yang pergi ke mahkamah, saya pantang bila datang kes rayuan, sama ada di Mahkamah Rayuan atau di Mahkamah Persekutuan, saya tidak akan jumpa dengan anak guam. Tidak ada apa lagi yang mereka boleh tolong. Kita jumpa anak guam untuk perbicaraan apabila dia dipanggil saksi, ya, ataupun dia nak faham apa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi lain. Tapi di Mahkamah Raya dan Mahkamah Persekutuan, kita yang akan hujah. Saya yang kena siapkan hujah saya, bukan Najib Razak kalau dia adalah anak guam saya. So pokoknya itu tidak betul. Najib tidak wajib dan tidak wajar mengatakan dia patut berada dengan anak guam, dengan peguam dia. Padahal kalau dia dapat peguam macam saya akan halau anak guam saya balik. Saya kata, please don't disturb me, saya nak siapkan rayuan awak esok. Katalah Najib Razak anak guam pun. Katalah siapa sekalipun, sebab kita tanggungjawab sebagai peguam, kita kena sampaikan yang terbaik. Sampaikan yang terbaik bermaksud kita kena sediakan diri kita, dan dalam sediakan diri kita, kalau kena halau anak guam, kena halau. Jadi untuk rayuan tak logik anak guam tu datang pada hari Ahad untuk duduk bersama dengan peguam-peguam dia. Tak logik langsung. Saya minta maaf. Dan akhir sekali, saya nak sentuh sedikit kaitan dengan proses esok sebelum kita bincang lanjut. Walaupun memang betul Mahkamah Tinggi telah dapati bersalah, Mahkamah Rayuan pun kekalkan sabitan dan hukuman. Tapi di Mahkamah Persekutuan esok yang rakyat kena faham, dan mungkin kita nak sentuh dengan lebih mendalam adalah, ini bukan rayuan sahaja, Saudara Fadli, para penuntut. Betul. Saya setuju lagi. Ramai yang tak faham kat situ. Betul. Ada satu perubahan besar di Mahkamah Persekutuan yang tidak wujud semasa di Mahkamah Tinggi, apatah lagi semasa di Mahkamah Rayuan. Apakah perkara yang berbeza ni? Dan perkara ini akan menentukan masa depan rayuan tersebut dan masa depan Najib Razak sendiri. Ada satu permohonan yang akan dibicarakan terlebih dahulu esok, iaitu permohonan yang dipanggil dalam bahasa perundangannya kebenaran untuk menampilkan keterangan baru berkaitan konflik kepentingan Hakim Nazlan yang dikatakan, yang didakwa jika betul mengakibatkan sabitan itu cacat dan wajar diberikan suatu perintah pembatalan untuk diulang bicara. Nah, permohonan itu yang akan dibicarakan esok. Bukan rayuan lagi. Rayuan belum, sebab kita ambil contoh. Ada rayuan saya dituduh bunuh awak lah, maaf, ambil contoh kan, tiba-tiba saya saya jumpa keterangan baru, satu VCD ke mana yang menunjukkan orang yang muka lebih kurang sama dengan Ustaz. Maaf Ustaz, jadi saya nak tampilkan, kita bukan saya kat sana, orang lain. Permohonan itu kena dengar dulu kan, takkan nak dengar rayuan dulu, kena tengok sama ada keterangan tu boleh masuk atau tidak dalam rayuan, barulah rayuan didengar. Jadi rayuan ditangguhkan dulu untuk esok. Yang akan didengar adalah permohonan. Tapi disebabkan permohonan itu difailkan pada 29 hari bulan Jun sahaja, maka tarikh yang ditetapkan untuk rayuan pada 29 April, yakni mulai esok, masih dikekalkan, dan ini diselit masuk didengar esok 15 Ogos. Yes. Adakah ini akan selesai esok? Itu kita akan bincang. So ini perubahan yang paling ketara yang rakyat kena faham. Sebab kita tak nak dalam keghairahan kita mengetahui apakah keputusan Mahkamah Persekutuan, tiba-tiba esok
rayuan tak didengar. Keluar pula tuhmahan, inikah dia undang-undang 2 darjat, lengah lagi, tangguh lagi, layan lebihkan Najib. Tidak. Ini proses perundangan dan kehakiman yang saya percaya Saudara Fadli Ustaz, kita bertanggungjawab menjelaskan supaya mengelakkan kekeliruan dan kecelaruan dan hormat semua kita kepada sistem keadilan yang adil. Okey, dah dengar? Wah, mula jangan duk seronok sangat semua no. Besok permohonan pertama yang akan didengar bukan rayuan Najib lagi. Sebelum itu ada yang di sini kata, Mamu ini tak sebut semua nama. Nak kena sebut tak apa. Kami menghargai anda Muhammad Hamizan Hamzah Sarawana Kumar. Hello brother. Zailah Muhammad Mohirul Idris, Muhammad Asma Bingga Kedi Jazri, pelayaran terhebat Ika Hanis, Saya tak pakai spek, tak ada Zamarudin Din, Madek Osman. Ni nampak, ini geng Najib. Awal-awal lagi dah kata saya jilat kuat tengok. Hentam Najib. Tapi ada juga satu Roslan Abdul Razak, orang Penang, apa abang. Tapi betul tak sah bila dia datang dia bawa aiskrim, dia jilat aiskrim. Ini pun ada satu juga sedap juga. Baru tadi Ustaz baca hadis. Mana dia? Ini daripada Singapura, Zailah Mohirul Idris. Say hi to Singaporean. Hello Zaila. Ui, tulis Sweden, Sahir Ahmad, Yusof Saili ni Ustaz. Saya nak Ustaz sentuh sikitnya, boleh tak Ustaz? Ustaz baca komen dia Ustaz. Apa nak jadi dengan orang Islam menghina Islam? Pertama, dalam hukum Islam bukan saja saya tak kata Islam, bahkan kita ada hukuman untuk bunuh orang Islam. Untuk bunuh orang Islam. Bermaksud kalau dia memang layak untuk dihukum, dia dihukum. Dan prosesnya ada. Dan kita, siapa orang Islam yang saya hina? Kita panggil orang yang memang telah dihukum sebagai penjenayah, Dan kita minta kepada bangsa Melayu, pada orang Islam, supaya berubah, jangan jadi naif, jangan jadi bodoh, jangan jadi terlalu memalukan. Siapa orang Islam yang kita hina? Saya tak pernah panggil orang yang tidak selayaknya. Najib sebagai penjenayah selayaknya. Bukan kita yang panggil, mahkamah yang panggil. Bukan satu mahkamah, 2 mahkamah. Jadi kadang-kadang manusia macam ni, jenis ni bolehlah nangun bahasanya kan. Tak apalah, dia memberikan warna-warni dalam kehidupan kita, bahawa sebab itu ada syurga, ada neraka, sebab itu ada malaikat, ada syaitan. Jadi dia tak satu warna, dia begitu. Adakah dia syaitan ke? Tak ada, dia tak kata. Dia ada kata manusia yang mungkin tersilap. Dia mungkin Allah bagi hidayah pada dia supaya sedar bahawa jangan sokong orang yang salah. Kalau yang salah kata salah. Kalau dia nanti dah sampai Mahkamah Persekutuan menyatakan bahawa ada kejanggalan yang ingin menggugurkan, kita terpaksa ikut. Sebab seperti ketika mana dia dijatuhkan, kita sokong. Kalau kata proses tu, tapi nanti akan banyaklah judicial review ke dan sebagainya. Kita akan ikut ruang-ruang undang-undang yang diberikan kepada kita. Tapi pada setakat ini yang jelas, yang nyata, dan macam Haji sebutkan tadi, semuanya benda-benda teknikal. Benda-benda teknikal yang cuba untuk digunakan bagi melepaskan Najib. Tapi kerugian telah berlaku kepada negara. Kecurian telah berlaku. Tapi kalau dia selamat disebabkan isu teknikal, itu adalah quote and quote rezeki dia, dan dia tak akan terlepas di dunia, tapi dia akan kekal, akan ada di akhirat nanti. Kalau kata memang benda itu jelas, kata saya tak pasti, saya ikut selalu di Indonesia, kata pembuktian itu perlu lebih terang daripada cahaya. Ketika mana beyond reasonable doubt. Tapi lah bahasa nusantaranya lebih jelas daripada cahaya kan. Jadi proses itu dan keterangan dan penjelasan itu adalah sangat jelas. Cuma isu teknikalnya, sama ada Datuk Nazlan hakim itu akan dipertikaikan, akan dipersetujui oleh hakim besok 7 ataupun 5. Dia tertakluk esok kita akan ketahui, sebab senarai hakim belum didedahkan, dan nama hakim memang tidak boleh didedahkan melainkan pada hari perbicaraan, sebab dia tertakluk kepada OSA. Ada sebabnya. Kalau misal kata dalam mana-mana kes sekalipun, ini bukan kes Najib Razak, mana-mana kes sekalipun, kalau misal kata rayuan, mahkamah rayuan atau mahkamah persekutuan, kalau orang dah tahu siapa hakimnya, mungkin ada tindakan-tindakan salah campur, salah ugut dilakukan kepada dia ataupun keluarga sebelum dia. Daripada jadi ini di bawah OSA Ini bukan kerana kes Najib sahaja jangan salah faham. Esok baru kita tahu berapa. Tapi malangnya kali ini kita tak tahu pun jumlahnya berapa. Kadang-kadang jumlah dimaklumkan dulu.
So 5 paling kurang boleh sampai 7, 9. Mungkin mana tahu 11. Saya pernah hadir satu rayuan Mahkamah Persekutuan ada 9 orang. Alhamdulillah, itu pengalaman 9 orang. So kita tengok esok macam mana nasib Najib. Sebelum kita pergi secara lain, saya cuma nak tambah sedikit. Saya nak betul sahkan apa yang dinyatakan dari segi perundangan, bahawa apabila Najib telah pun didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi, mulai pada hari tersebut 28 Julai 2020, dari segi perundangannya pun dia adalah pesalah jenayah. Walaupun kita menghormati proses perayuan yang ada kepada semua pihak, mereka adalah dipanggil pesalah jenayah. Bukan banduan, sebab masuk penjara baru jadi banduan. Pesalah jenayah. Kemudian bila Mahkamah Rayuan pada 8 Disember menolak rayuan, dia masih dikekalkan sebagai pesalah jenayah. Walaupun ada penggantungan sabitan. Isu tu kita dah bincang beberapa kali, saya tidak ingin ulangi pada hari ini. Tapi penggantungan sabitan tak bermaksud kita salah untuk mengatakan dia pesalah jenayah. Cuma efek, kesan daripada kesalahan jenayah belum dapat dilaksanakan lagi, sama dari segi hukuman ataupun dari segi prosedur pembatalan pencalonan dan sebagainya lah, untuk pilihan raya dan sebagainya. So itu memang tepat dan betul apa yang ditekan dari segi perundangan sekalipun. Dan jika Mahkamah Persekutuan membenarkan rayuan, di sini saya kena berbeza pendapat dari segi perundangan, sebab ini bukan isu teknikal. Isu yang berbabit tentang rayuan di Mahkamah Persekutuan, tolak tepi isu permohonan ini, kita tolak tepi. Bayangkan tak ada permohonan. Di Mahkamah Rayuan telah mendengar hujah-hujah tentang di manakah contohnya ada salah perundangan, salah penilaian fakta oleh Hakim Nazlan. Di situ Mahkamah Rayuan mendapati kami tak nampak. So bila dia bawa ke Mahkamah Persekutuan pada peringkat awal, dia pun nak minta Mahkamah Persekutuan tentukan bahawa Mahkamah Tinggi Nazlan dan juga Mahkamah Rayuan telah buat silap. Dia ada elemen-elemen dia. Jenayah ni ada elemen, bukan teknikal. Contohnya, kalau kita pecah amanah jenayah, kita kena dibuktikan mempunyai kawalan kepada perkara yang kita pecah. Jadi isu antara pokok dalam kes Najib ni, bukan saya nak merujuk untuk Najib, kita kena berlaku adil, sebab ini isu merit, bukan isu teknikal. Adakah pada masa itu Najib boleh disahkan beyond reasonable doubt, secerah-cerahnya, seterang-terangnya cahaya bahawa cuma dia mempunyai kawalan kepada isu SRC. Dan disitulah datangnya kepada permohonan yang akan didengar esok, di mana dikatakan permohonan pertama tu, di mana dikatakan Hakim Nazlan sebagai Chief Legal Counsel telah pun menilai dalam fikiran dia pada masa itu, kononnya siapa yang urus tadbir SRC sebelum dia bagi pinjaman kepada 1MDB. So kalau dia dah fikir benda tu, adilkah hakim tu teruskan untuk mendengar pembelaan dia? Itu soalan yang diajukan, bukan teknikal. Sebab benda itu pergi kepada isu keadilan sejagat, keadilan terhadap potensi untuk hakim tu tidak menilai dengan betul disebabkan pandangan 2012 dibawa ke 2020. Kalau dia pernah buat penemuan tentang struktur tadbir urus SRC. Tetapi sebab kita dah bincang benda ni, saya kena lengkapkan supaya orang tak salah faham. Tetapi terdapat pelbagai elemen yang perlu dibuktikan di mahkamah supaya itu diterima sebagai keterangan. Pertama, adakah keterangan itu boleh diperolehi pada masa perbicaraan? Adakah keterangan itu telah pun disembunyikan atau tidak diketahui oleh pihak pendakwa raya? Ini untuk mereka hujahkan, bukan untuk kita. Keduanya, adakah dengan keterangan itu sendiri dah cukup untuk membatalkan sabitan? Ataupun mahkamah yakin tinggal tolak tepi elemen ini, elemen-elemen lain ada, bukti-bukti lain. Ini pun kena dihujahkan sebab keterangan itu kena menjurus kepada pembebasan mutlak. Ia mungkin ada kaitan, tetapi ia tidak sampai kepada tahap membatalkan hukuman. Yes, itu pun mahkamah kena buat keputusan. Tepat sekali. Jadi hujah ni kita serahkan kepada mereka. Cuma saya nak betulkan dan saya kena jelaskan, ini bukan isu teknikal. Ini bukan free konsultasi. Ini adalah isu merit. Jadi kita selalunya kan, sebagai rakyat, kita selalu anggap kalau orang tu lepas teknikal. Tidak. Sebab pembuktian tu adalah pembuktian yang diperlukan dari segi perundangan. Ada kadang-kadang perkara teknikal macam bawa ke salah mahkamah. Contohnya, you nak file nikah cerai kan, waktu di mahkamah syarah, ini pergi file ke mahkamah sivil. Mahkamah sivil pun mungkin hakim baru disilah nyatakan, disalah nyatakan, boleh bagi perintah. Perintah tu tak boleh, technically is wrong, so pergi balik batal. Jadi itu cerita lain. Jadi dari segi
pembelaan jenayah itu adalah isu merit. Now, akhir sekali sebelum balik ke awak, saya nak nyatakan di sini, sebenarnya kan ada satu perkara yang rakyat kena faham. Tolak tepi keputusan Mahkamah Persekutuan. Katalah kita anggap sebagai berlaku adil, katalah Mahkamah Persekutuan membatalkan sabitan. So segala kesalahan-kesalahan yang dikatakan berlaku, tidak ada hukuman dikenakan kepada Najib, tapi masih ada orang-orang lain yang akan didakwa ataupun telah didakwa, itu cerita lain. Tetapi adakah itu bermaksud Najib tidak bersalah dari segi pemimpin? Itu dua perkara berbeza. Sebab jenayah is lain. Bagi saya, kita patah balik kepada tahun sebelum PRU, di mana kita telah bangkitkan perkara-perkara yang kita percaya adalah salah laku, yakni isu 1MDB SRC. Kita telah mulakan deklarasi rakyat, saudara Fazli ingat. Kemudiannya tujuannya adalah untuk meyakinkan raja-raja membuat suatu tribunal untuk menjatuhkan Perdana Menteri. Yes, di atas pecah sumpah jabatan dia. Walaupun tak berjaya pada masa itu kan, 2016. Kemudian kita teruskan dengan tindakan sivil yang diambil oleh Tun Dr. Mahathir, misfeasance, salah laku perjawatanan terhadap Najib berkaitan perkara ini. Walaupun pada masa sebelum PRU, tuntutan yang difailkan bagi pihak Tun telah ditolak sampai ke Mahkamah Persekutuan, tetapi selepas PRU, satu kes yang sama menggunakan isu-isu yang kita bangkitkan, kes Tony Poh, telah disetujui oleh Mahkamah Persekutuan, dan dalam kes tersebut dinyatakan dengan jelas hujah-hujah dalam kes Tun Dr. Mahathir adalah betul, walaupun telah ditolak oleh Mahkamah. Boleh baca, siapa nak salahkan boleh baca. Jadi, perjuangan itu diteruskan, dan kemudian datanglah pertuduhan mulai pada 4 Julai 2018 terhadap Najib. Nah, katakanlah sabitan ini tolak. Adakah ini bermakna Najib boleh berbangga sebagai seorang bekas Perdana Menteri yang tidak bersalah langsung dari segi moral? Tidak. Sebab pembelaan dia adalah dia sebagai Perdana Menteri, Menteri Keuangan yang mengendalikan 1MDB dan SRC, kuasa tertinggi telah biarkan perkara itu tanpa ambil pot. Dia tak tahu. Adakah nilai macam ni kita nak seorang Perdana Menteri? Adakah seorang Perdana Menteri yang kita letakkan amanah untuk urus tadbir negara boleh biar orang lain buat kerja? Orang yang tiada kena mengena dengan perjawatanan awam, orang yang tiada kena mengena dengan kementerian, Jolo contohnya, bolehkah kita masih nak percaya, nak yakin dia? Di situ saya setuju dengan 100% dengan saudara Ustaz Abu Hafiz. Sebab dalam video tersebut tadi, bagaimanakah wakil-wakil wanita Barisan Nasional tak faham bahawa pembelaan Najib jika pun diterima untuk batalkan sabitan adalah pengesahan ketidaklayakan dia menjadi Perdana Menteri ke-6 dulu. Nampak tak? Itu yang rakyat kena faham. Bukan soal kalau Najib menang, bolehlah dia bertanding. Itu bukan soalnya. Dia menang pun dia tak layak bertanding sebab dia tak layak menjadi Perdana Menteri di atas apa yang dia buat, berpandukan pembelaan dia dalam kes SRC dan juga kes-kes lain. Saya harap rakyat faham, saya harap para penonton faham. Jadi isu ni lebih luas daripada isu sabitan. Okey, terima kasih kepada komen yang begitu banyak. Saya pun terkebil-kebil biji mata tengok sini tengok sana yang kata kita mengheret agama dalam isu Najib. Tak apalah, apa cakap pilah apa pun. Ustaz dah bagi pencerahan tentang itu, tentang hadis Nabi. Ini kami bukan kutip hadis belakang pintu rumah. Nah, jadi kepada anda kami tahu bila sebut tajuk Najib Razak, memang ramai geng-geng UMNO akan masuk berlimpah ruah untuk melemparkan komen-komen yang tak masuk di akal. Tak apa, kami menghormati komen-komen anda. Silakan komentar anda semua. Ramai di sini yang boleh tolong jawab kepada anda semua di luar sana. Ustaz, bila sebut balik, kita nak masuklah ke tajuk pokok kita. Ni baru tajuk pokok. Baru masuk. Potong steam kita. Tadi dah sama apa? Itu baru bunga. Jadi kita nak masuk betul-betul Najib Razak final chapter. Hari ini saya pilih tajuk tu. Baik. Dan sebelum ni Tuan Haji pilih tajuk, hari ini saya pilih tajuk. Bukan nak perangai anda di luar sana. Tidak. Saya tidak menafikan kita hidup dalam sebuah negara demokrasi. Hak masing-masing untuk kita menyokong mana-mana parti politik sekalipun terpulang kepada anda semua.
Tetapi kenapa dipilih Najib Razak final chapter? Memang kebetulan besok pun akan bermula 15 sampai 26 hari bulan Ogos ini nanti. Tetapi kenapa Ustaz Abu Hafiz ada di sini? Sebagai seorang ustaz, seorang doktor, sebagai ketua pejuang muda Parti Pejuang Tanah Air, saya nak pergi dulu kepada ustaz-ustaz. Najib Razak, kononnya tadi video pendek pun kita dengar, ketuanan Melayu disebut. Parti Melayu, UMNO. Melayu itu kalau di Malaysia semestinya beragama Islam. Bukan kata tadi saja dijemput. Sebelum ini di Selangor, Convention Barisan Nasional sana, convention di sini, dia bercakap tentang Melayu dalam di depan perwakilan UMNO dan juga Barisan Nasional sebagai ketua sayap pejuang muda. Di mana ustaz tengok sesuai tak sesuai seorang penyamun, penyangak bercakap tentang Melayu, tentang ketuanan Melayu, ketuanan Islam di depan ribuan orang Islam yang duduk di bawah. Apa jadi dengan bumi Malaysia ni, Ustaz? Ini saya sebenarnya tengah menulis satu status di Facebook. Saya tengah sambil-sambil. Mungkin saya boleh ulas awal. UMNO tak mau berubah dan tidak berubah. UMNO tidak mahu berubah dan tidak berubah. UMNO begitulah. Kalau kita lihat apa yang berlaku dalam video tadi, isu berkaitan dengan LCS, isu berkaitan dengan apa Zahid lah macam-macam 2-3 hari ini. Skrip yang mereka buat adalah skrip yang sama masa 1MDB. Tak kala isu 1MDB dikeluarkan oleh berbagai pihak, khususnya Dr. Mahathir bin Mohamad, apa yang mereka kata? Fitnah. Mereka kata tak, yang ini adalah pendakwaan politik, pendakwaan politik satu, dan mereka kata ini adalah satu derma daripada putera Arab Saudi. Yang mana saya ingat penghakiman yang terbaru yang menyatakan hakim berpuas hati dan menyatakan bahawa ini adalah satu perkara lebih buruk daripada cerita 1001 malam. Ya, bermaksud sehingga akan menyatakan bahawa tidak berlaku pertemuan itu dan tidak wujud pun watak tersebut. Itu bukan dibuat oleh Pakatan Harapan, bukan direka oleh Mahathir Mohamad, bukan ditulis oleh Hanif Katri, tapi ia telah pun disahkan di dalam mahkamah dengan penghakiman seorang hakim. Orang merujuk kepada hakim mahkamah tinggi itu kan? Ya, betul, tempat ada lagi satu. Ya, ada lagi satu yang terbaru dengan menyatakan bahawa itu adalah tidak berlaku pun. Saudara Lim Kit Siang dan ya, betul. Apandi Ali dan juga Lim Kit Siang, dan dengan menyatakan bahawa Apandi Ali tidak menjalankan tugasnya dan berbohong bahawa ini hakim kata, ini bukan kita kata. Hakim kata dalam mahkamah bahawa itu tidak berlaku dan pertemuan itu tidak berlaku, dan Apandi Ali mengetahui hal tersebut, dan Apandi Ali itu jugalah yang menyatakan bahawa tidak berlaku sebarang salah laku dalam kes 1MDB tersebut. Dan hari ini dalam kes LCS dan macam-macam, UMNO sekali lagi mengulangi tindakan dan perangai mereka dahulu, iaitu tak berlaku salah, mempertahankan. Dia ada dua perkara. Yang pertama, saya mintalah kepada para pemuda UMNO yang ramai kawan-kawan saya, bahkan kepada ketua pemuda UMNO pun adalah seorang yang latar belakang tidak jauh daripada saya dalam pengajian Islam. Ittaqillah, takutlah pada Allah Ta'ala. Parti ni sama ada saya daripada Pejuang ataupun anda daripada UMNO, anda daripada Amanah, kita balik kepada Tuhan, tidak membawa kepada kad parti ni. Tapi kita akan dinilai, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap daripada benda yang kecil itu akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Adakah benda ini benda yang tidak ada nilai? Sebab itu saya, masa Pakatan Harapan menjadi tegak, menjadi kerajaan, saya kira saya ni muka orang tak cakap banyak sangat. Haji ni duk melawan arus kan, kerja dia duk melawan Tommy Thomas je tentu, walaupun dia tu adalah pejuang Muhyiddin Yassin, walaupun dia tahu yang menjadi Perdana Menteri itu adalah bos, bos dia jugalah Perdana Menteri. Sebab kita rasa bahawa bukan semestinya Tun Mahathir menjadi kerajaan, dan bahkan saya pun pernah menegur Tun Mahathir ketika mana ketua PAC, pengerusi PAC ketika itu tidak ditukar kepada pembangkang, kerana ketika itu saya ingat Ronald Kennedy menjadi pengerusi PAC dan kemudian melompat masuk ke dalam Bersatu, dan ketika peringkat awal tidak mahu untuk ditukar. Kita kata dengan penuh rasa hormat, saya tulis berapa banyak kali saya dapat mesej daripada ketika itu saya adalah
timbalan kepada timbalan pengurusi bagi biro kajian di bawah Bersatu ketiga tu. Sahabat saya lah seorang doktor yang semua orang tak perlu sebut nama, kata pesanan Putrajaya lah supaya Siapa nama dia? tapi dia satu aliran dengan Haji juga. Satu clan. Okey. Tapi dan bagi saya, sebab siapa pun dia, saya selalu mengajar dalam kelas saya kepada masyarakat, saya sebutkan bahawa perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, pendiri kepada mazhab Maliki, guru kepada Imam Syafi'i, kata kullu kalamin yu'khad wa yutrak illa al-ma'sumi sallallahu alaihi wasallam. Semua perkataan itu diterima dan ditolak melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu di kalangan makhluk lah, Allah dah tentu kita tak boleh nak tolak kan. Di kalangan maksum itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Mungkin sebab tu ada satu point dalam perundangan, dalam apa social science ni, dia bukan benda yang pure science. Satu benda tertulis, kadang-kadang teks itu, macam contoh Al-Quran dan hadis, the text itself is divine, but my understanding, his understanding is not. Okay, ada perkataan itu dalam perlembagaan, dalam perundangan, bagi menafsirkannya ia ada sudut pandang yang berbeza. Jadi di situ wujudnya perbezaan pandangan, dan perbezaan itulah yang sebenarnya menyelamatkan sebuah organisasi, sebuah negara supaya dapat untuk ditadbir dengan baik, ada semak dan imbang dia. Maka di sinilah yang saya perlu katakan kepada rakan-rakan pemuda dalam mana-mana parti sekalipun, dan saya cuba kalaulah tidak boleh untuk melawan, janganlah menyokong, ambillah jalan tengah, iaitu diam. Okey, dalam kes ini sangat jelas. Apa pun dikatakan tentang LCR lah, sebab sebelum saya keluar rumah tadi saya tengok dan bahkan Mak Hassan lah semua. Takkanlah apapun technicality yang anda kata 2 tahun lah Pakatan Harapan begitulah dan beginilah. Katakan ada satu rumah, kita punya perjanjian tu, rumah tu siap dalam masa 2 tahun. Dan kemudian tiba-tiba sekarang dah masa 5 tahun tak siap-siap lagi. Takkan kata itu tidak berlaku mismanagement, tidak berlaku mungkin korupsi, tidak mungkin berlaku macam-macam isu. Ketika yang bayarnya kita lah, Haji, yang bayar 6 bilion tu adalah saya, kita semua, negara dan rakyat. Tiba-tiba kita pertikaikan sebagai empunya benda tersebut, kita jadi macam penjenayah pula untuk bertanya. Jadi takkanlah para pemuda ni sudahlah dengan gaya politik warlord yang lama, yang apa sahaja untuk berkata tu mesti pegang, dan tak boleh. Jangan. Ia merosakkan negara. Ini sahaja rumah kita yang kita ada. Kalau negara ini akhirnya kedaulatannya dikompromi, keselamatannya dikompromi, dan benda yang paling mudah sebenarnya bukan untuk memasuki negara ini melalui hudud ataupun melalui bordersnya tu, dah mudah. Pastikan para pemimpin itu korup, mudah untuk dibeli, mudah untuk dibayar, senang untuk diperkotak-katikkan melalui duit. Selesai semua benda. Melalui satu arahan, border itu boleh dibuka. Bukan saja border itu boleh dibuka, dihamparkan dengan permaidani merah untuk musuh masuk. Dan ini adalah bulan kemerdekaan, bang. Ini adalah bulan kemerdekaan. Dan cara-cara ini adalah seperti mana kita mengulangi sejarah. British ataupun yang paling dekat dengan kita, British itu datang, bukan datang dia datang sini dengan serang kita, tak. British masuk dengan penuh penghormatan. Betul. British masuk adalah dengan permintaan bangsawan-bangsawan Melayu, bang. Bagaimana bangsawan Melayu itu boleh untuk dibeli apabila berlaku 2 putera raja bergaduh nak dapatkan satu takhta. Maka untuk pertahankan diri, dia kata minta British ada duit, British ada kekuatan. Maka caranya adalah apa? Dengan menjanjikan something pada British, dan selepas dia masuk, dia kawan tu menang, dia kata aku dah tabalkan kau sebagai raja ataupun sultan, jadi aku nak untuk pungutan itu, untuk kawalan tanah, untuk apa semua. Cara dia bukan lawan serang. Dia dijemput masuk dengan mulia, quote and quote, oleh bangsawan kita. Jadi jangan pernah untuk kita, dia pemimpin besar, dia bangsawan Melayu, jangan pernah takut untuk menegur. Di sini saya ingin menggaris bawahkan dengan jelas pada para penonton yang saya hormati. Kritikan dan teguran itu bukan bermaksud maki hamun, ya. Bukan bermaksud caci maki, ya. Bukan maksudnya menggelar-gelar orang, ya. Tidak. Saya kata bila itu salah, kita kata ini salah, jangan buat.
Jelas, simple ya. Saya kata okey, yang SS ini adalah salah dan ia berlaku mengaitkan 3 orang, dan 3 orang ni mesti bertanggungjawab. Dia mesti membuktikan kenapa itu berlaku. Dan laporan PAC tu, saya pun kadang-kadang dia nak berlakon macam bodoh. Dan LCS ni kenapa saya menaikkan? Kerana dia ada kaitan dengan Najib juga. Najib ketika itulah Menteri Kewangan, merangkap Perdana Menteri. Kerana dia sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan sahaja pun ada kuasa untuk mengarahkan ianya digantung ataupun dihentikan. Kerana pembelanjaan itu tidak akan boleh dibuat melainkan ia mesti mengikut kepada belanjawan dan bajet yang dia bentangkan dalam parlimen ketika itu. Sekiranya perlukan kepada satu tambahan perbelanjaan, dia kena bentangkan dalam parlimen sekali lagi. Selalu dipanggil sebagai perbekalan tambahan. Saya 3-4 tahun dah bertugas dalam parlimen, kita biasa dengan perkataan-perkataan itu, perbekalan tambahan. Zaman Najib memang biasa benda ni, perbekalan tambahan, akan selalu dia bentang untuk belanja tambahan. Jadi bayangkan, jelas dalam PAC tu majoritinya adalah pihak kerajaan. Walaupun pengerusi PAC itulah daripada DAP, tetapi 3 daripada UMNO ada susunannya. Dan ini bukan sepihak, bukan unilateral. Ia adalah satu laporan bersama dalam PAC itu yang dianggotai oleh kerajaan dan juga pembangkang, dan komposisi UMNO itu sekurang-kurangnya 3. Okey, wakil amanah mungkin 1, wakil PKR mungkin 1, wakil DAP mungkin 1. DAP ada beberapa orang kerana jumlah dia ini. Dan kita tengok itu pun dipertahankan. Yang paling memalukan dipertahankan di Twitter. Saya tengok kawan-kawan yang sebahagiannya muka yang saya kenal, anak-anak muda yang mula bercakap, oh sekurang-kurangnya dapatlah projek itu kepada syarikat tempatan, dan bolehlah mereka itu berbelanja. No, kita tak mau syarikat tempatan yang pergi tak boleh buat kerja. Kita tak kisah beratan atau berluar asalkan ia sampai. Dan kita nak tempatan yang boleh deliver. Kalau anak tempatan buat tak boleh deliver, ni untuk apa? Untuk apa yang kita belanja ni? Kalau duit mak ayah awak tak apa. Ini duit saya, duit kami dan duit negara. Jadi bayangkan bagaimana anak muda macam ni. Saya sebut pada anak muda, kalau ini tidak diubah, anak muda tak merasakan bahawa oh rasuah tu okey, as long as I can survive, I can benefit some of them, then I will allow it. Then yes, I can silent about it and you can silent about it, and we enjoy it. Takkan ini moral yang kita ingin bawa. Dan takkanlah yang semua kata kita nak politik baru dan ini kekal. Dan ini macam Haji kata, benda-benda technicality perundangan ataupun urusan-urusan perundangan tu satu hal. Tapi persoalan yang lebih besar, moralnya, akhlaknya dan agamanya, yang takkan terhenti selepas daripada keputusan Mahkamah Persekutuan. Dia akan dibawa sampai bila-bila. Sebab tu saya tutup. Ketika saya ada teman-teman dan rakan-rakan sebelum langkah Sheraton, jumpa dan bawa sana sini, dia kata ini Melayu Syekh, ini Melayu apa, ini untuk Islam dan sebagainya. Saya sebut jelas kat dia, kita ni masih muda. Secara relatifnya sama dalam hayat politik ataupun hayat atas muka bumi ini 40-50 tahun 60 tahun kita atas muka bumi ini. Dan yang cakap dengan saya itu lebih muda daripada saya. Dan saya kata, awak nak dikenang sebagai apa? Awak nak dikenang sebagai apa? Mungkin sampai mati dan orang tengok kubur hang pun orang mungkin ludah. Apatah lagi ketika hidup. Dan bukankah ada satu hadis ataupun ayat yang jelas menyatakan, kalau anak kita sendiri, Rasulullah juga, kalau anak sendiri mencuri, dia akan potong tangannya. Itu hadis yang sahih, hadis yang masyhur. Kalau macam tu pandangan Ustaz, untuk orang mengatakan mentah-mentah yang membuat keuntungan haram tu adalah orang Melayu, orang Islam, maka tutuplah mata. Apa nak komplain? Apa pandangan Ustaz? Saya ada 2 cara jarak. Rasulullah pun sanggup membuat keluarkan hadis mengatakan anak sendiri pun boleh dibunuh. Ada dua. Yang pertama, selalu orang kata, oh daripada Melayu yang rasuah, baik kita ambil bukan Islam yang tak rasuah. Saya selalu cakap, kenapa kita tak ambil Melayu yang tak rasuah? Kenapa perlu kita bandingkan begitu? Ya, kita ada teman-teman bukan Islam dan bukan Melayu yang tak rasuah, kita hargai dan kita pun berjuang bersama dengan mereka. Tetapi kenapa itu pilihannya? Kenapa tidak ada pilihan yang tengah yang katakan Melayu yang tidak rasuah, yang tidak korup, yang berintegriti? Kenapa perlu buat perbandingan itu saja? Kenapa awak bagi kami 2 itu saja? Dan saya ulas, betul, hadis itu berlaku kepada seorang wanita
yang mulia di Madinah ketika itu, wanita daripada dia lah Makhzumiyah, daripada Bani Makhzum. Baik. Dia terkenal, kaya, dan dia mencuri. Ketika itu dia datang berjumpa dengan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid atau ayah dia Zaid bin Harisah. Dia jumpa Usamah bin Zaid, dan Usamah bin Zaid pergi dekat Nabi SAW untuk bawa sahaja kes tu, supaya diringankanlah, sebab dia mencuri. Baik. Dan perlu untuk dipotong tangannya. Dan Nabi SAW terkejut bila kes itu dibawa kepada baginda. Dan dia terkejut bahawa Zaid bin Harithah ni adalah anak angkat Nabi, dua orang yang cukup gelap. Nabi sayang kat dia. Dan juga Usamah bin Zaid ni adalah anak kepada Zaid bin Harithah, dan Nabi sayang dia. Saya nak beritahu betapa sayangnya ni. Ini walaupun sayang, Sayyidina Umar ketika dia memerintah, dia ada membahagikan harta kepada anak dia, kepada rakyat. Semua di kalangan rakyat dia itu diberikan sama rata. Baik. Okey. Bila ada Usamah itu, dan ada anak dia Abdullah bin Umar, dan ada Usamah bin Zaid, dia bagi Usamah dulu sebelum anak dia Abdullah. Dan dia bukanlah petikai, tapi dia tanya, kenapa bagi dia dulu bukan dia? Dia kata, dia ni lebih disayangi oleh Rasulullah berbanding engkau, sebab tu aku bagi dia. Sehingga kan masyarakat sahabat ketika itu tahu bahawa Usamah ni disayangi oleh Nabi SAW, kerana dia adalah anak angkat kesayangan Nabi, iaitu Zaid bin Harithah. Dan ketika di bawah dia dibawa kepada Nabi, kes tersebut bukanlah untuk penghakiman, just untuk advisory lah. Nabi sekian perempuan ni daripada family kaya dan semua. Maksudnya dia ada double standard lah. Dapat, kalau katakan dia orang biasa boleh sambat, tak boleh sambat. Nabi naik mimbar, Nabi kata, halaka man kana qablakum idza sariqa fihim asy-syarif tarakuh wa idza sariqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-had. Hancur masyarakat sebelum daripada kamu. Sebab itu sebahagian di kalangan penulis katakan ini hudud Yahudi. Hudud double standard ni hudud Yahudi. Sebab Nabi kata hancur orang yang sebelum daripada kamu. Sebelum daripada dia adalah Kristian dan Yahudi. Apabila yang mencuri itu orang-orang bangsawan, orang-orang yang mulia, mereka itu ditinggalkan, tak diambil tindakan. Wa idza sadaqa fihim adh-dha'if, kalau yang mencuri itu orang dhaif, orang marhain, orang yang biasa, aqamu alaihi al-had, maka mereka akan ambil tindakan dan laksanakan hudud ke atas dia. Dan Nabi sambung, lau saraqat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Sekiranya Fatimah binti Muhammad, anak perempuan Nabi yang Nabi sangat sayang, aku sendiri, kata Nabi, akan potong tangan dia. Dia betul lah quotation hadis saya tu, walaupun tak lengkap. dia ada latar belakang dia. Rasa. Jadi memang Nabi sebut. Bayangkan kalau anda kata, oh kami ini adalah pejuang Melayu Islam. Ini perjuangan Melayu Islam, iaitu tidak ada siapa. Kalau ketika mana saya hari bodoh, saya buat kesalahan, dan sehingga saya terhukum, saya kena terima. Dan kita terima. Dan sekiranya adalah kawan-kawan saya yang beralam parti pejuang, yang ini juga adalah satu cabaran, adakah kita nak sebut? Sebab itu ada dua pilihan kepada sahabat-sahabat pemuda. Sekiranya anda tahu benda itu salah, tolong jangan pertahankan. Dua pilihan, sama ada anda lawan, which is akan bayarannya adalah anda akan dibuang parti, dibuang jawatan, atau sekurang-kurangnya senyap. Dan senyap ini adalah tanda keimanan anda. Sebab Nabi sebelum hadis yang pertama saya sebutkan tadi, zalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Tapi katanya perjuangan, fighter kan, kenalah bercakap. Tak boleh kata saya kira perkara ini adalah jelas. Sebab tu saya sebut di hadapan Tun ke, di hadapan siapa sekalipun, sekiranya tuduhan-tuduhan anda terhadap Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, buat laporan polis sesegera mungkin. Dia dah lawan berapa Perdana Menteri, dia dah lawan Pak Lah, dia dah lawan Najib, dia dah lawan Mahyudin, dia dah lawan Pak Lah dengan Najib, Mahyudin, Maiz Sabri. Awak tinggalkan seorang yang Perdana Menteri tepi selamanya. saya tak, sebab dia tak ada local standard di situ. Itu tepat jawapannya. Dia tak ada, sebab lima ni dia ada kuasa yang penuh untuk catur apa sekalipun. Namun tiada kes. Dan sekiranya besok tiba-tiba ada yang pergi ke SPRM ke PDRM dan buat laporan dan memang ada kes, kita wajib hormati untuk dibawa Tun Dr. Mahathir. Tapi sampai hari ni awak tak boleh buat. Hanya tuduhan jutaan, tuduhan terhadap Tun ini trilion. Bahkan ada manusia yang saya jumpa, dia kata ni duit Mahathir ni kalau kata diletakkan atas jalan raya penuh satu Malaysia, boleh sampai tahap macam tu. Kalau macam tu, lagilah mudah awak nak tangkap. Kat mana-mana saja
ambil tindakan. Dan sekiranya benar dan memang terkena tu, saya kena ni kena tarik sokongan saya kepada dia, dan saya juga perlu untuk kutuk apa yang dia buat kalau itu adalah benar. Sebab itulah ketika mana saya kira benda yang perlu untuk dipuji jugalah dia mengambil keputusan atau mengambil satu pendirian bahawa ruang-ruang kehakiman yang dibenarkan, walaupun kita nampak seakan-akan ianya dimanipulasikan, tapi suka ataupun tidak, itulah hak. Hari yang mana dia kena, kita rasa macam oh tak patut bagi dia. Kalau hari yang mana kita kena, kita pun akan gunakan. Jadi ia perlu diberikan hak sama rata kepada semua yang terdakwa di situ. Sebenarnya kan, kenapa wujudnya fahaman ya? Fahaman di kalangan rakyat mengatakan bahawa sistem keadilan kononnya boleh disalahgunakan dan sebagainya. Jika saya boleh tambah sedikit. Silakan Haji. Bukan kerana apa tau. Kerana kekurangan penjelasan dan fahaman diberikan kepada rakyat. Kurang literasi. Kurang literasi, kurang pengalaman dan kurang daya pihak-pihak berkenaan untuk melakukan perkara yang betul. Maksudnya dalam bidang perundangan tidak ada berani nak jelaskan, tidak ada berani nak memberi pendidikan. Apakah dia tu konsep sivilnya, konsep jenayahnya, konsep perlembagaannya. Bagaimanakah kita nak salahkan kepada rakyat kalau mereka jerumus kepada perkara itu? Contoh, kita ambil kes-kes yang banyak dilaporkan, curi petai masuk penjara, curi Milo masuk penjara. Lepas itu ramai tanyakan macam mana Najib ni dah didapati bersalah pun tak masuk-masuk lagi. Contoh saya ambil Najib ni, jangan salah faham, bukan nak kata dia kena masuk, tapi pokoknya sebab orang tak faham bahawa bila curi petai dibawa ke mahkamah, dia mengaku bersalah. Bila dia mengaku bersalah, Selesailah. tak ada bicara, tak ada saksi datang ke mahkamah, mahkamah pun jatuhkan hukum. Dan bila kita mengaku salah, kita tak boleh merayu, sebab kita yang mengaku salah. Sebab itu tiada rayuan. Itu rakyat tidak diberi faham. Dan bila rakyat tak diberi faham, maka dengan mudahlah yang pihak pentaksub ni akan mengambil pilihan untuk mengatakan undang-undang 2 darjat. Sama ada yang belah sini yang menyokong Najib akan mengatakan undang-undang 2 darjat kerana dia dizalimi kononnya. Yang belah sana akan mengatakan undang-undang 2 darjat kerana Najib dapat melengah-lengahkan. Tapi cuba semak balik sejarah litigasi di Malaysia. Anwar Ibrahim masa bicara, jumlah penangguhan dia lebih banyak daripada Najib Razak. Itu saya boleh sahkan rekod. Saya pernah kendalikan satu perbicaraan, kes biasa, tak melibatkan orang ternama, orang politik, CBT, yakni makna kata white collar crime seperti mana yang dituduh Najib. Kes tahun 1995 dijatuhkan hukuman tahun 2013. Saya yang kendalikan daripada alasan 95 18 tahun jawapannya lebih. Maksudnya bukan melengah-lengahkan, sebab literasi, fahaman tentang konsep keadilan ini tidak difahami oleh rakyat. Saya bukan memberi justifikasi berkaitan kenapa perlu lambat, tidak. Tapi ada perkara-perkara yang berbangkit yang boleh menyebabkan prosiding itu berlarutan. Itu kes jenayah. Pernah saya buat satu kes sivil, Saman Bank, anak guam saya Saman Bank, tahun 2009, selesai tahun 2012. Kurang sikit lah. 21 tahun. Apa nama ni, 13 tahun kan. Jadi 18 tahun. Tapi ini kena difahami. Semata-mata sebab Najib membuat rayuan, itu hak dia. Seperti mana Ustaz cakap tadi, kalau kita kena, baru kita akan, apakah ni, saya terima je keputusan mahkamah. Mahkamah buat salah ni, mahkamah buat salah tu, saya ada hak nak merayu. Dan kita kena tahu sistem rayuan ni bukannya wujud di Malaysia sahaja. Dari Amerika Syarikat sampai Papua New Guinea, Jepun sampai Chile, satu dunia ada rayuan. Arab Saudi pun ada rayuan. Kenapa ada rayuan? Sebab manusia terima hakikat mahkamah adalah manusia. Manusia mungkin buat kesalahan. Dan di dunia ni, setakat mana yang boleh kita capai keadilan melalui proses yang ada. Ya, keadilan hakiki satu zarah pun di akhirat, itu ketentuan kita sendiri akan diadili. Bukan sahaja Najib Razak, bukan sahaja apa nama ni, pihak-pihak lain yang sama, kita akan diadili. Kekurangan literasi ni yang menyebabkan, memang saya setuju dengan Ustaz, menyebabkan orang salah faham. Dan oleh itu, itulah tujuan kita buat program seperti ini, supaya orang boleh faham apakah yang akan berlaku esok dan apakah yang boleh di-expect yang mungkin berlaku, tak berlaku, supaya rakyat tidak lompat terkejut. Oh, lagi ya undang-undang 2 darjat. Itu termasuk juga penting. Kalau saya boleh ni beritahu ataupun kongsi, mungkin Haji boleh perbetulkan. Besok akan berlaku
pemula. Kalau dia kan 9 hari ke 10 hari. Okey. 9 hari 9 hari ditetapkan, dia boleh tambah. Itulah berubah ikut pada mahkamah lah. Kalau dia berikan ataupun mungkin boleh dia shorten dia. Kalau hujah habis awal memang Dia akan lagi awal. okey. Tu satu benda, dan ia bukan bermaksud pada hari ke-9 akan keluar keputusan. Betul. Ini juga salah satu daripada yang dipertanyakan ramai. Secara boleh ataupun tidak dikeluarkan pada hari ke-9 boleh. Itu tidak mengikat apa-apa kepada hakim. Dia boleh lakukan penghakiman, tapi kalau ikut amalan dan waktu time constraint itu hampir mustahil, sebab dia perlu ada alasan penghakiman, betul, untuk menjatuhkan Tidak semestinya. Boleh saya jelaskan? Okey, alright. Dia ada beberapa perkara yang boleh berlaku. Tepat. Esok macam kita cakap, ada permohonan. Sambung tu lagi tentang Tentang isu ya. Kami ambil kawasan moderator. Sampai ini saya seronok. Pasal itulah hampa jangan marah saya. Siap-siap tak habis-habis video Ustaz, video Tuan Haji. Ada di kalangan penonton yang selalu WhatsApp di Inspirasi Kumar, Inspirasi channel sekarang ini bertikaikan pada saya, ni admin tak ada muka lain ke? Jadi hari ini anda semua tengok bagaimana hujah dan kupasan yang diberikan oleh Ustaz. Fakta bukan auta. Begitu juga dengan Tuan Haji Hanif Katri. Haji sambung sikit. Tak apalah, silakan. Saya nak jawab tadi Saya jadi moderator, so sekarang saya ada berjawab. satu WhatsApp. Ini mungkin totok daripada UMNO. Ya. Kan? Dia kata apa 240 orang tengok live. Ya. Ni saya nak tunjuk di sini. Nepa, Najib Razak 4 juta followers live pun 700 orang yang tengok. Jadi ini bukan soal siapa tengok siapa tidak. Apa yang bagi kami, macam mana Ustaz katakan tadi, berkata benar walaupun pahit. Jadi Kalau dia tak dia rasa bahawa tak ada siapa tengok, tak patutlah berbahagialah kan. Patut okeylah. Sebab awak punya pun kata ramai selesai dah lah. Betul. Kalau awak yang takut sangat berapa? lagi satu, Najib Razak itu bekas Perdana Menteri. Hebat. Nama besar. Kalau 774 orang maksimum tengok live dia tadi, minimum average tu katalah ambil lebih kurang tu. Jadi apalah kami, bukannya pemimpin besar Kami tak pernah jadi bekas apa pun. Jadi Bekas pengawas kat sekolah. Haji, Ya. pasal hari ni pasal 2 orang yang saya seronok, mereka boleh ambil tanggungjawab sebagai moderator. Saya serahkan baton Haji. Sambung balik. Ni awak nak durian Silakan Haji. Dan dia macam ni. Ha. Pertama sekali kita dah jelaskan, esok ada 2 perkara. Akan dimulakan nak tak nak melalui hujahan berkaitan permohonan penampilan keterangan baru. Apakah yang boleh berlaku? Nombor 1 ya. Ada beberapa elemen yang perlu dibuktikan yang kita telah sentuh ringkas tadi. Di mana antaranya boleh atau tidak permohonan atau apa namanya keterangan itu diperolehi semasa perbicaraan. So ini akan diujarkan. Ya. Dan kalau mahkamah mendapati setelah mendengar hujan-hujan bahawa mereka tidak berjaya membuktikan elemen tersebut, maka permohonan itu ditolak. Permohonan pertama besok ni. Ya, Okey. permohonan itu ditolak. Itu nombor 1. Dan akan menjurus kepada pendengaran rayuan pula. Adakah dalam keputusan mahkamah rayuan pun ada kesalahan atau tidak? Itu cerita nombor 2. Dan pada masa itulah baru akan muncul isu berkaitan ada atau tidak peguam baru Najib Razak akan menarik diri atau tidak, sebab permohonan telah selesai. Itu nombor 1. Tapi nombor 2, katalah mahkamah benarkan sebahagian keterangan itu dimasukkan untuk hujah di semasa rayuan. Tapi pada masa itu juga pihak pendakwa raya ada kemungkinan akan memaklumkan kepada mahkamah, memandangkan pada hari ini mahkamah telah memasukkan keterangan ini, kami perlu masukkan keterangan balas untuk menyanggah perkara tersebut. Now, demi keadilan, mahkamah mungkin akan tanya, berapa lama awak perlukan tempoh? Kami perlukan seminggu, 2 minggu. Bukankah itu akan menangguhkan perbicaraan? Yang ketiganya, katalah mahkamah mendapati bahawa Najib Razak berjaya menunjukkan ada cacat cela dalam sabitan tersebut disebabkan konflik kepentingan yang dikatakan itu, dan membatalkan sabitan dan menghantar balik kepada mahkamah tinggi untuk bicara hakim lain. Masa itu rayuan tak berjalan. Diberhentikan tu. Tak gunalah. Dah batal sabitan tanpa rayuan, batal lah, buat apa nak rayuan lagi. Contoh. Yang keempatnya, masa permohonan dihujahkan, hari pertama esok Hisham Tepotik menghujahkan dan tak habis hujah dia, tak kena sambung hari Selasa.
Kemudian sidang barang buat hujah balas. Hari Selasa atau hari Rabu tak habis. Katalah hari Rabu selesai hujahan balas Hisham T. Putih. Dengan 3 hari pendengaran permohonan tersebut, adakah ini adil untuk mahkamah secara terus mengeluarkan keputusan kalau hujahan panjang macam tu? Mahkamah perlu menunjukkan keadilan, perlu berlaku adil, perlu memberi penelitian kepada setiap hujahan, dan permohonan itu mungkin keputusannya ditangguhkan. Tak semestinya alasan penghakiman kena disediakan semasa keputusan diberi, tapi keputusan kena dibuat setelah teliti, diumumkan di mahkamah terbuka, dan kemudian nanti baru keluarkan dia punya alasan penghakiman. Jadi pokoknya di sini macam-macam boleh jadi. Dan bila macam-macam boleh jadi, jangan pula kita nak lompat nak tuduh undang-undang 2 darjat. Saya ulang dah 3-4 kali pada hari ini, sebab ini yang saya paling benci dengan rakyat Malaysia. Tanpa pengetahuan yang muktamad dalam bidang masing-masing, suka membuat persepsi, oh tangguh sebab Najib dah suap duit sana lah, tangguh sebab Peguam Zahid Ibrahim ni kononnya bekas Menteri Undang-Undang lah. Saya minta tolonglah, tolong hormati sistem keadilan. Ustaz telah sentuh tadi tentang hukum-hukum dalam hudud dan sebagainya. Saya nak maklumkan di sini bahawa apa yang kita kononnya kenal Undang-Undang Malaysia ni asal usulnya sebagai Undang-Undang Commonwealth. Dia sebenarnya berasal daripada common law. Common law ni berasal daripada ecclesiastical courts, iaitu undang-undang gereja, canon law, undang-undang kitab dia. Dan kita semua sebagai orang Islam, kita yakin bahawa Nabi Isa adalah Nabi Rasul. Jadi setiap yang diwujudkan di bawah common law tu, asal usulnya adalah hukum Allah. Memang ada perkara mereka lari sedikit, tapi hukum tu yang kita hormat datang daripada Nabi. Jadi tidak ada bezanya secara keadilan yang syumul melalui common law yang kita guna pakai di sini jika dikatakan ianya bukannya undang-undang Islam. Asal usulnya adalah Islam. Sebab bagi kita Islam wujud daripada azali, daripada zaman Nabi Adam. Betul tak? Jadi di situlah saya nak rakyat faham, jangan sekali-sekali mengatakan bahawa bila berlaku satu perkara yang mungkin awak tak suka sebab awak datang daripada sempadan penyokong Najib atau penentang Najib, maka awak terus terjerumus untuk menghina, mentuhmah mahkamah dan sistem keadilan. Sebab perkara ini, setiap prinsip yang kita ada ni dah beratus tahun tried and tested. Bukan petik hari ni sebab Najib dituduh semalam. Tidak. Setiap perkara itu telah dilalui, ada hujah-hujah, nas-nas dan sebagainya. Akhir sekali berkaitan dengan permohonan esok, saya percaya media pun dalam kes ini, saya perlu tekankan yang saya perhatikan sejak minggu lalu, media sendiri pun tidak begitu peka dengan perkembangan yang berlaku. Saya beri satu contoh. Minggu lalu ada dilaporkan bahawa semasa satu prosiding di hadapan pendaftar mahkamah, peguam yang telah ditolak permohonan untuk menangguhkan kedua-dua permohonan dan rayuan melalui surat pada 27 Julai telah sekali lagi dikatakan pada 10 hari bulan Ogos telah memohon untuk telah memaklumkan sekiranya permohonan mereka itu tidak menyebelahi Najib dan diteruskan dengan rayuan, maka mereka berkemungkinan besar akan menarik diri. Pada malam itu saya ada satu show Jom Channel, dan saya telah menyoal sebab tidak ada laporan sahih sama ada surat dimajukan atau tidak. Dikatakan adalah ungkapan di hadapan pendaftar, tetapi kita tidak tahu sama ada media berada di dalam prosiding tersebut. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu sama petikan yang dilaporkan oleh media itu datangnya daripada Peguam Najib, Hisham T. Putih ataupun pasukannya, ataupun datangnya daripada Sidang Baram ataupun pasukan pendakwa. Kita tak tahu. Dan kemudian keluar kenyataan daripada rakan kongsi firma pengacara Zahid Ibrahim yang mengatakan tidak ada ungkapan tersebut. Nampak tak betapa pentingnya laporan itu sahih sebelum kita terus terjerumus memberi komen. Pada masa itu daripada 9-10 hari bulan Ogos sampailah 12 hari bulan Ogos, berapa ramai orang memberi komen macam-macam. Ya, mengatakan bagaimana peguam boleh ugut mahkamah, bagaimana peguam boleh menghina mahkamah, padahal fakta itu tidak sahih. Sebab itu kita kena betul-betul
sahkan apakah dia yang berlaku sebelum kita membeli suatu pendapat supaya rakyat boleh mengikuti dengan tepat. Tapi kalau kita asyik terjerumus dalam fahaman-fahaman politik yang berbeza dan semata-mata sebab isu politik, maka kita tidak berlaku adil kepada sistem keadilan. Kalau kita nak mahkamah adil membuat keputusan bukan saja kepada kes Najib Razak, mana-mana kes sekalipun, bukankah kita terlebih dahulu kena berlaku adil kepada mahkamah? Ini kita nak mahkamah adil, kita tak adil. Bila keputusan tak memihak kepada kita, apalah mahkamah, apalah macam tu. Nampak tak? That's not right. So saya harap bagi para penonton yang mengikuti program ini dan rakyat di luar, whatever happens di mahkamah pada hari esok dan seterusnya, sekarang ni ditetapkan sampai 26 hari Ogos. Tapi kalau tak cukup masa dan kalau mahkamah perlu tangguh untuk keputusan, maka itu akan berlaku. Saya secara peribadi mengatakan, walau apa pun berlaku dengan permohonan dan rayuan, paling awal lah keputusan akhir di Mahkamah Persekutuan bagi pendapat saya daripada pengalaman amalan guaman saya mengatakan paling awal adalah bulan Oktober tahun 2022, dan ada juga kemungkinan selewat-lewatnya hujung Disember 2022. Jadi jangan expect yang nak suruh atau nak minta kononnya Najib Razak masuk Sungai Buloh jangan expect esok petang, ya. Tak adil. Jangan expect 26 Ogos, tak adil. Saya percaya tidak akan berlaku sesingkat itu. Tapi jika saya dibuktikan bersalah, itu tertakluk kepada mahkamah. Kita bukan nak melalui mahkamah, cuma nak memberi anggaran. Sebab bila tajuk final chapter, kononnya tadi itu adalah ucapan terakhir kan? Jadi kita tunggu je lah. Itu secara ringkas. Nah, dalam pada masa yang sama, jangan pula dianggap komen kita dan perbincangan kita ini dalam apa keadaan sekalipun adalah cuba mendahului hujah peguam bela Najib Razak maupun pendakwa raya Siram Baram ataupun mendahului keputusan mahkamah. Tapi kami perlu bincang dan perlu nyatakan supaya rakyat boleh faham, yang tidak tahu selok-belok perundangan dan kehakiman boleh faham apakah yang boleh berlaku. Saya rasa mungkin kita semua boleh setuju, lepas pada program ini yang menonton akan baru faham esok bukannya rayuan sahaja, ada satu permohonan yang tak ada orang pembincang, yang perlu orang faham. Saya harap itulah penjelasan yang dapat membantu. Banyak membantu Tuan Haji. Ramai yang ingat besok bermulanya rayuan akhir. Seperti mana Najib tadi dalam video sedih beliau di depan wanita Barisan Nasional pun mengatakan besok rayuan akhir. Tidak, besok akan bermula dulu. Tajuk pertama, mudah faham. Tajuk pertamanya permohonan tentang yang berkaitan dengan Hakim Nazlan. Selepas permohonan itu selesai, barulah pergi bab kedua, iaitu rayuan akhir Najib. Okey, semua clear dekat situ. Saya harap, saya pun baru tahu tadi bila Tuan Haji sebut. Jadi inilah sebabnya kenapa kita sentiasa membuat setiap minggu Bual Bicara ini, untuk memberi penerangan dan perincian. Ramai yang di sini, ratusan komen di sini, ramai yang dah tahu. Yang baru masuk itu, ya kita faham pasal Najib Razak, quote and quote Najib Razak, tajuk dia hari ini. Okey Haji. Ya, saya Haji nak tambah apa pasal Najib Razak ni ataupun pasal Najib Razak? Saya rasa cukup lah. Ada beberapa program lain yang telah saya memberi pandangan. Beritahu Haji, boleh tengok. Mungkin kalau nak tahu rentetan peristiwa keseluruhan kes SRC daripada 4 Julai 2018 sampai sekarang ni, boleh ikut video di Jom Channel. Dan berkaitan dengan kupasan-kupasan lebih lanjut berkaitan permohonan tersebut, telah kami buat satu bual bicara dengan saudara Regi Jasiri Taudin, so ada di Facebook beliau. So hari ini lebih kepada penjelasan ringkas untuk faham sahaja dan berbincang dengan saudara kita yang saya amat minati ini, pandangan daripada segala konsep. Perundangan ini sahaja diwujudkan bukan demi hukuman, ianya untuk sosial. Jadi kita perlu faham dari sudut segala pihak. So kita teruskan. Jadi saya nak sentuh pula ramai persoalan. Ada 2-3 soalan yang saya dah sediakan kepada Ustaz dan juga kepada Tuan Haji tentang LCS. Ustaz laju tadi, awal dulu dia dah o'clock dah, macam dia dah bau. LCS ni nama kawan saya ada Lim Cheng Chai. Lim Cheng Chai. Okey, ini pasal kapal halimunan.
ramai orang pemimpin-pemimpin UMNO menyangkal dan bawalah habis rombongan Cik Tiah, wartawan semua pergi tengok, tu kapai siapa kata ada halimunan. Tidak. Jadi Haji, Ya. saya nak pergi kat Haji dulu bab tu dulu. Okey, pasal Boleh. Ustaz tadi dah bagi sikit lebih kurang cerita LCS ni. Saya nak pergi kat Haji dulu. Pasal apa dia nak marah kalau kata halimunan tu Haji? Sebenarnya sebelum kita cakap pasal halimunan ni, boleh tak saya sentuh sedikit dengan fakta setakat mana yang saya boleh. Silakan Haji. Pada 4 Ogos baru lalu, macam yang disentuh oleh Ustaz tadi, ada laporan PAC. Apa itu laporan PAC? Nah, laporan PAC ni adalah berkaitan dengan projek tersebut. 6 kapal yang dipanggil LCS. Saya tak tahulah kenapa nak guna juga akronim Mat Saleh. Yang ada juga boleh guna kata bahasa Melayu kan. Ini pun kita kena faham. Pesisir. Tapi tak apalah, LCS Lim Cheng Sai ke apa. Jadi ada laporan dibuat berkaitan dengan projek yang sepatutnya telah selesai. Dengan apa nama ni, penghantaran dan pembekalan 6 kapal tersebut, tapi tidak selesai lagi. Nah, yang penting di sini sebenarnya projek itu bermula dikatakan sejak 2011. Dan pada masa itu Menteri apa namanya dalam negeri, minta maaf, Menteri Pertahanan Zaid Hamidi. Abdul Zaid Hamidi. Kemudian pada bulan Mei 2013 dilantik pula Hishamuddin Hussein On. Dilantik oleh siapa? Dilantik oleh Najib Razak untuk menjadi Menteri Pertahanan sejak Mei 2013 sampailah jatuh kerajaan Perikatan Nasional Mei 2018. Kemudian Pakatan Rapat masuk dan Abang Mat Sabu menjadi Menteri Pertahanan dengan Liu Chintong timbalannya untuk 22 bulan. Dalam tempoh itu mereka telah pun membuat suatu jawatan kuasa yang untuk mengkaji masalah ini dan projek tersebut sebelum tindakan diambil. Terdapat laporan juga telah dibuat kepada pihak berkuasa. Nah, ini penting di sini sebab pada masa itu SPRM pun telah dipanggil untuk memulakan siasatan. Dan pada masa yang sama terdapat juga laporan forensik yang telah dibuat oleh pihak auditor dan sebagainya, dan juga laporan daripada Jabatan apa nama ni, Audit Negara, Amrin Buang dan sebagainya. So berlanjutan daripada ini keluar laporan semasa kerajaan Ismail Sabri 4 Ogos yang menunjukkan kepincangan. Terdapat pelbagai saranan yang dibuat oleh PAC itu sendiri. Seperti yang Ustaz nyatakan tadi, PAC ini bukan pembangkang, bukan pihak apa nama ni, orang luar, adalah termasuk juga dengan menteri-menteri, minta maaf, wakil rakyat daripada kerajaan. Jadi semua terlibat dan setuju bahawa nombor satu, perlu diniah klasifikasikan laporan apa nama ni, juruwang tersebut, dan juga laporan audit perlu diniah klasifikasikan supaya rakyat boleh faham apa kandungannya. Kedua, SPRM dan pihak pejabat pegawai negara perlu keluarkan apa nama ni, tindakan-tindakan yang segera untuk membawa sesiapa sahaja yang salah laku ke mahkamah. Dan yang ketiganya, terdapat utama pada lagi 4-5 perkara yang telah dinyatakan di situ. Tapi pada masa yang sama, saya tekankan pada masa itu, memandangkan 5 tahun projek itu sepatutnya sudah selesai, tidak selesai. Hishamuddin Hussein On adalah Menteri Pertahanan, tidak munasabah bahawa dalam tempoh tersebut tidak ada langsung apa-apa semakan, teguran ataupun pertanyaan yang dibuat oleh Hishamuddin Hussein On berkaitan pembekalan kapal-kapal ini, ketenteraan dan keselamatan yang disentuh oleh Ustaz tadi. Bagaimanakah seorang menteri tidak boleh dipertanggungjawabkan ataupun tidak bertanggungjawab untuk menyelesaikan perkara ini pada masa perkhidmatan bukan 5 hari, bukan 5 minggu, bukan 5 bulan, 5 tahun. 5 tahun. Jadi di sini bagi saya bukan nak tuhmahkan Hishamuddin Hussein On, tidak. Itu adalah untuk pihak siasatan, pihak berkuasa menyiasat perkara-perkara tersebut. Yang penting adalah adakah tidak Hishamuddin Hussein On telah cuai atau abai atau tertinggal dalam melakukan tugasan dia sebagai menteri. Sebab tempoh 5 tahun tersebut tidak ada apa-apa pembekalan kapal. Nah, balik kepada isu halimunan. Sebenarnya apa yang dibangkitkan sebagai halimunan yang saya tengok daripada video-video yang tertular oleh, saya percaya, Syed Saddiq dan mungkin seorang dua lain, adalah sebagai suatu
satira berhubung dengan masalah kontroversi ini. Bukan maksudnya kita katakan kapal itu sudah hilang. Pokoknya kapal itu yang menilai 9 bilion, kapal-kapal ini tidak sampai pada masanya, tidak siap. Yang terjejas, betul, tepat dia kata Ustaz, terjejas keselamatan dan kesejahteraan rakyat dan negara, berpandukan kepada konsep ketenteraan. Yang terjejas adalah wang kita 9 bilion. Jadi bagaimanakah pihak yang cuba nak menyokong kerajaan, nak berpandukan kepada dalil, pergilah ke dockyard, Boston Naval tu ada, betul ada. Tapi adakah awak sanggup mengatakan maka dengan itu isu ni bukan satu kontroversi? Mana boleh. Kita bukan bayar untuk kapal tu berada di dalam dock. Kita bukan bayar untuk kapal itu tidak disiap-siapkan untuk tempoh dah dekat 12 tahun. Kita tak membazirkan wang rakyat dan menggadaikan ketenteraan dan keselamatan negara. Jangan lupa Laksamana pada masa itu 10 kali sekurang-kurangnya surat dia tegur kepada semua kementerian. Kenapakah pada masa itu tidak ada balasan daripada Hishamuddin Hussein sebagai menteri? Jadi di sini perkara ini bukan main-main. Juga surat kepada PM. Yes. Kepada PM, kepada even pihak-pihak berkenaan. Saya percaya dikatakan dihantar juga kepada pihak parlimen. Tapi whatever it is, isu seperti ini tak boleh diperkecil-kecilkan, diperkotak-katikkan dengan mana-mana pihak mengatakan apa masalahnya, tengah buat, tengah duk siap. That is not the answer yang we can give to the rakyat. Tidak boleh bagi jawapan seperti itu. Kena ada orang bertanggungjawab. Nah, untuk menamatkan isu ni, di situ pun ada beberapa pihak memberi pandangan-pandangan yang dalam pandangan jujur saya tidak kena pada waktunya. Pemuda UMNO mengatakan RCI, Bersatu mengatakan RCI. Dan saya minta maaf, ada juga rakan-rakan saudara ustaz daripada Pejuang juga mengatakan RCI. Saya minta maaf, saya tidak boleh setuju dengan RCI pada masa ini. Kerana apa? Tengok faktanya. Pada masa kerajaan Pakatan Harapan masuk, saya telah sentuh, ada laporan sudah dibuat kepada SPRM. SPRM telah memerlukan siasatan. Dan apabila Ismail Sabri selepas mesyuarat kabinet telah menyatakan pada 9 hari bulan Ogos bahawa dia setuju dengan 2 daripada 3 saranan yang kita buat, bahawa SPRM akan diminta untuk teruskan siasatan dan Peguam Negara mengambil tindakan. Pada hari esok tu, 10 hari bulan Ogos, SPRM telah memajukan kertas siasatan. Dan sekarang adalah untuk Peguam Negara membuat keputusan. Dan sekiranya Peguam Negara khawatir mungkin ada maklumat dalam PAC report 4 Ogos yang belum diteliti oleh SPRM, dia boleh hantar balik kertas siasatan untuk disemak dan diberi laporan lanjut sebelum tindakan diambil. Tapi kita berada di tahap situ. RCI ni dia tidak ada gigi untuk menggigit. Dia tidak ada kuasa untuk menangkap orang. Pendakwaan tidak ada. Tujuan RCI ni, cara dia macam ni. Menteri ataupun minta maaf kerajaan, Perdana Menteri menasihati Agung, kami ada masalah kapal ni, kami nak buat inquiry. Agung pun bagilah nama 3 orang, 5 orang masuk dalam Suruhanjaya Siasatan Diraja. Lepas itu Agung melalui sekretariat kena bagi terma rujukan. Apa kerja awak? Cari macam mana masalah ni jadi. Apakah pengubah suaya yang boleh dibuat? Apakah tindakan yang boleh diambil? Yang keempatnya, Suruhanjaya Siasatan Diraja cuma boleh membagi laporan dengan rekomendasi. Okey, kami dah kaji, ini masalahnya, ini cadangan kami untuk masa depan, projek-projek keselamatan ketenteraan patut diubah suara macam ni apa bala ke. Tetapi tidak mengikat. Tidak mengikat, of course tidak mengikat. Tapi dia tidak boleh pun menangkap orang yang bersalah. Dia cuma boleh katakan kami rekomen supaya pihak berkuasa siasat. Nah, kenapakah kita nak buat satu tempoh RCI untuk 6 bulan, 9 bulan tangguh siasatan, dan pihak SPRM atau polis akan duduk peluk tubuh. Sebab apa? RCI dah ditubuh. Apa kami buat kerja? Bagilah dia bagi recommendation. Sekarang ni kertas siasatan sudah ada di Pejabat Peguam Negara. Buat apa nak buat RCI? Buat apa nak buat RCI yang membuang masa?
tunjuk kat saya manakah RCI di Malaysia selama ini yang menghasilkan pendakwaan. Belum ada. Okey, itu sebab kadang-kadang ahli politik jangan terlepas cakap dengan mudah. Faham dulu konsep perundangan, sebab awak menyesatkan rakyat. Awak menyesatkan rakyat. Dan ahli politik sepatutnya, menteri-menteri semua ni, ada pegawai-pegawainya yang membantu dari segi perundangan. Itu pun saya tak faham. Kenapa mereka tak mengambil nasihat perundangan? Apa tu RCI? Apa tu siasatan? Apa tu pendakwaan? Terus RCI. So bagi saya, dengan jujur saya mengatakan dengan penuh rendah diri, LCS ni, RCI is not the answer now. Sekarang kita kena tuntut pihak peguam negara untuk memajukan arahan lanjut kepada SPRM. Kalau ada sesiapa yang didapati melakukan kesalahan jenayah, ambil pertuduhan di mahkamah. Kalau ada sesiapa yang tidak melakukan kesalahan jenayah tetapi melakukan kesalahan salah laku jawatanan, maka bagi saranan kepada JPA ataupun pihak Majlis Angkatan Tentera untuk mengambil tindakan disiplin terhadap pegawai-pegawai tersebut. Apa sekalipun, peguam negara perlu mengambil tindakan dan menyatakan kepada rakyat melalui satu keputusan, satu pengumuman yang telus, apakah kedudukan siasatan tersebut. Kalau mereka perlukan siasatan lanjut, SPRM sedia ada di sini untuk melakukan siasatan dan memberi siasatan yang lengkap kemudian nanti. RCI boleh dibuat selepas isu siasatan selesai, untuk mengenal pasti adakah cara yang lebih baik untuk mana-mana kerajaan mengenal pasti prosedur berkaitan ketenteraan, keselamatan yang melibatkan isu-isu desain, sulit dan rahsia, senjata dan sebagainya. Adakah kita boleh berharap kepada syarikat-syarikat swasta, ataupun adakah kita perlu sekarang ni mewujudkan satu akademi ketenteraan yang mencipta senjata kita? Itu semua RCI boleh kaji. Tapi itu tidak akan selesaikan masalah 6 kapal haimunan ni. Itu yang rakyat kena faham. Saya harap Ismail Sabri boleh mengambil tindakan untuk menentukan perkara tersebut. Yang lebih penting, saya rasa Ismail Sabri wajar kalau misal kata sebelum daripada mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ni, kalau arahan beliau minggu sudah untuk niah klasifikasikan kedua-dua laporan forensik dan laporan jawatan kuasa itu tidak dilakukan lagi, maka beliau wajar menggantung dan membuang Hishamuddin Hussein On sebagai Menteri Pertahanan. Yang keduanya, jika ianya diniah klasifikasikan sekalipun, Hishamuddin Hussein On wajar direhatkan, sebab 5 tahun projek itu terbengkalai. Kalau saya boleh gunakan perkataan itu, daripada 2013 sampai Kerajaan Barisan Nasional jatuh, tidak ada apa-apa kenyataan lagi daripada Hishamuddin Hussein On apa yang dia buat. Sekurang-kurangnya dengan tidak buat apa-apa, dia cuai, dia abai, dia gagal melaksanakan tugas sebagai menteri. On that basis, dia patut dihentikan. Dan di sini saya amat malu bila saya baca dia dengan bangga boleh mengatakan siapa yang bersalah wajar dibawa ke muka keadilan. Baik, itu jenayah, tapi pada masa yang sama, bagaimanakah SPRM nak ambil siasatan lanjut dengan lengkap selagi awak berada di situ, selagi awak yang tidak melaksanakan tugas dengan betul untuk tempoh 5 tahun, dan selepas itu bulan 10 2021 dilantik oleh Ismail Sabri balik sebagai Menteri Pertahanan. So awak secara jujur kena berhenti, kena rehat. Barulah SPRM senang bekerja, barulah peguam negara boleh tangkap. Mungkin, saya tak tahu, mungkin yang akan ditangkap adalah awak. Wallahualam. Itu sajalah. Okey Ustaz, kita pun dah terlebih, tak pernah cukup 1 jam setengah ni, mesti terlebih. Nak pergi dulu kat Ustaz je. Apa benda yang berlaku pasti dituding jarinya pada Tun Dr. Mahathir. Itu standard, jawapan standard daripada Najib Razak. Yang berlaku semua zaman dia, hilangnya Pulau Batu Putih walaupun dia baru ambil alih selepas Paklah. Kemudian dengan waris Kesultanan Sulu yang memberhentikan bayaran, Najib. 1MDB, Najib. Air Sarsi pun Najib. Sekarang LCS, Najib. Secara rundingan terus, memang makanan Najib. Awak tak berlaku adil kat dia lah. Tunggulah Ustaz. Sial kaya selawat je. Semuanya berlaku di zaman beliau. Akan dituding jarinya 22 bulan Tun Dr. Mahathir. Bagaimana sebagai ketua pejuang muda memimpin sebuah sayap parti yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir,
Apa yang Ustaz tengok, apa yang Ustaz nak bawa pejuang-pejuang muda ini supaya tidak menjadi seperti pemimpin-pemimpin dan juga macai-macai UMNO ini yang mengagungkan pemimpin mereka yang menghilangkan segala-galanya hak milik Malaysia ini. Kalau jawapan saya yang awal adalah saya memberikan contoh daripada diri saya sendirilah. Saya kata kalau itu adalah perkara yang dilakukan oleh Dr. Mahathir dan mempunyai merit jenayah, laksanakan ataupun lakukan laporan polis, SPRM ke dan sebagainya, dan buat pendakwaan. Dan sekiranya beliau bersalah, kita perlu untuk menyatakan bahawa beliau bersalah. Tidak ada siapa yang maksum. Even Tun Dr. Mahathir. Bahkan kita rasa banyak juga pandangan-pandangan Tun yang kita rasa memerlukan pandangan kedua, ketiga, yang kita juga tidak bersetuju. Ini perkara yang penting. Sebab kita yang laksana even Tun sekalipun adalah manusia yang terbuka kepada kesilapan dan juga kesalahan. Namun dalam LCS ni Tun belum lagi ulas secara terbuka dah silap. Tun duk sibuk di Fukuoka, di Jepun. Kan duk pergi melatih anak-anak muda negara lain yang jemput dia. Yalah, tengok pun beberapa orang yang duk komen kat sini pun kan dia pun tak berani nak tunjuk muka, nama pun nama pelik-pelik, tapi buat gaya macam hebat sangat kan. Baguslah, itu hak anda, hak demokrasi anda. Tapi kesian kat diri sendirilah. Tengok macam tak ada langsung apa itulah yang menyebabkan kita tengok tak ke mana pun. Orang tu sebagai institusi tidak tercela ataupun tidak luka apa pun nak kata apa. Selama mana anda tidak pergi kepada ranah hukum, ranah perundangan, tidak mendakwa dia, tak ada kaitan. Dan kes ini bukan kecil ya. Kes ini bukan kecil. Saya fikir kepada semua di kalangan kita, ingat antara teguran yang baik jugalah daripada Haji berkaitan dengan kenyataan-kenyataan media. Sebab saya pun memberikan satu disiplin buat diri saya. Apa pun saya nak tulis, kalau ia di luar daripada bidang saya kerana agama ni, insya-Allah lah saya ada keyakinan yang lebih tinggi lah. Kalau perundangan dan yang lain-lain, kerana saya tanya 2-3 orang termasuk Haji, ada rakan saya, kan pandangan itu bertembung. Saya cari titik tengah antara dua pandangan yang diberikan. Dan ia pun terbuka kepada pandangan kedua dan juga kritikan orang. Dan isu ini adalah isu yang besar. Okey, faktanya satu, dan yang kedua, apakah solusi cadangan-cadangannya. Ada yang kata RCI, ada yang kata, saya ingat benda ni daripada dahulu semua benda nak katakan RCI kan. Even tabung haji dulu pun nak buat RCI. Boleh saja, tetapi tidak memberikan impact yang baik. Kita nak cari siapa yang salah. Kalau si Syamuddin kata nak cari siapa yang salah, jangan buat RCI. Buat siasatan, buat pendakwaan. Itulah solusi dia. Bukan saja kita tak habiskan masa dengan benda yang tidak mempunyai impact, tetapi kita boleh terus tangkap dan juga dakwa. Sebab kena ingat, kalau dia nak pergi kambing hitamkan orang lain, dan orang itu akan bersuara sebagai siapa yang buat. Dan saya suka ingin ingatkan kepada sahabat-sahabat yang ingin dapatkan fakta, benda ini ataupun laporan ini available, accessible kepada semua. Ini bukan tiba-tiba keluar. Ada di laman web rasmi Parlimen Malaysia yang dinamakan sebagai laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara. Ini bahasa Melayu ni, jawatan kuasa kira-kira wang negara. Dalam bahasa Inggeris ni adalah PAC ataupun singkatan dia, iaitu berhubung perolehan kapal peronda generasi kedua, Littoral Combatant Ship LCS, bagi tentera laut Diraja Malaysia. Baca. Saya minta semua baca. Jumlahnya 247. Ya, 247 muka surat, dan ini hanyalah jilid yang pertama. Okey. Di situ jelas-jelas dikatakan di bawah Kementerian Pertahanan Malaysia, jilid pertama. Jilid kedua tak keluar lagi. Sebab kata ahli Parlimen Pasir Mas, Ketua Pemuda PAS menyatakan ada lebih yang besar lagi daripada apa LCS yang kita temui. Ingat, yang ini pun Datuk Seri Mak Hassan Negeri Sembilan pun dah kelang kabut. Kan dia kata jangan jadikan isu ini sebagai sebab kekalahan Barisan Nasional. Termaksud ada benda yang lain. Dan saya ingin bagi tahu yang ini bukan dibuat di zaman Pakatan Harapan. Persidangan ini, siasatan ini tidak berlaku di zaman Pakatan Harapan. Ia berjalan di zaman Tan Sri Mahyudin, Perikatan Nasional. Ia bermula daripada 18 November tahun 2020. Pakatan Harapan tumbang dan jatuh pada penghujung Februari 2020. Ia
ini bersidang pada 18 November dan berakhir pada 8 Mac 2022. Mahathir Mohamad tak wujud sebagai Perdana Menteri ya tuan-tuan. Betul. Ia bermula pada Disember 2020, berakhir November 2020, berakhir pada Mac 2022. Mahathir Mohamad tak boleh ambil campur tangan, tak boleh masuk campur, tak boleh apa langsung. Jadi ia tak ada kaitan dengan Mahathir Mohamad untuk buat laporan ini. Okey. Boleh tekankan kot, dia tak dipanggil pun saksi. Bahkan dia tak dipanggil saksi, bahkan wakil pejuang pun tak ada. Walaupun ada 4, Langkawi, Jerlun, Kubang Pasu dan juga Seri Gading, salah satu daripadanya tidak ada sebagai ahli dalam PAC. Tak ada. Dan ini semua, dan ingat, ahli-ahlinya adalah seramai 14 orang ahli politik. Yang ke-15 adalah Setiausaha Dewan Rakyat, iaitu diketuai oleh Ipoh Timur DAP. Naib dia adalah Bersatu daripada Beaufort, dan juga ahli dia daripada PKR Permatang Tahun, daripada Parit, daripada Keluang, daripada Sabak Bernam Bersatu, Pasir Mas PAS, Lumut Amanah, SIK adalah PAS, Papar rasmi Barisan Nasional kot, Sibuti, Cameron Highlands UMNO for sure, Jempol UMNO, Tasik Gelugur Bersatu. Okey, bermaksud ia bukan hanya hanya pembangkang sahaja, tidak. Dan faktanya adalah pada dapatan terakhir pada Mac 2022, bayaran keseluruhan macam Haji katakan tadi adalah sebanyak bayaran keseluruhan 9.25 bilion, dan pembayaran telah dibuat sebanyak 66.64%. Okey, lebih 21% bayaran. Patut kena bayar 40% saja. Kita bayar, kita sangat bermurah hati bayar lebih 20%. Duit monopoli. Ya. Dia tak duit monopoli, dia duit kami, duit kita. Dia anggap duit monopoli. Okey. Baik, nilai kontrak adalah 9.1286 bilion. Yes. Okey, 9.1286 bilion. Tempoh kontrak 10 tahun. Okey, rundingan terus diberikan kepada Boston Naval Shipyard ataupun BNS. Okey, dan isu utama kata PAC adalah jumlah pembayaran 6.083 bilion, namun tiada kapal disiapkan. Ini yang dikatakan halimunan. Kalau dah depan mata dah digunakan oleh TLD, entah halimunan, sekarang halimunan. Bukan kata tak wujud dekat dokyard dah, tapi bukan kira body tak ada, bukan kira lantai tak ada. Okey. Jadi apa dia penemuan PAC? Okey, detail design belum dimuktamadkan. Tu dia. Habis patut serah 2023, 2020 detail design tak muktamad lagi. Kelemahan perancangan perolehan, stop of work pembinaan kapal, pemilihan peralatan utama, perubahan reka bentuk. Perubahan reka bentuk ni yang menarik. Perubahan reka bentuk ni melibatkan Zaid Hamidi. Okey, walaupun telah ditegur oleh Panglima Tentera Laut ketiga tu, yang nak guna Panglima Tentera Laut yang sedang aktif. Tapi apa kata Zaid Hamidi dalam temuan ni? Dia kata oleh kerana BNS tadi, Boston Naval Shipyard tu, chairman dia bekas Panglima Tentera Laut. So dia yakin bahawa kawan dia tahu. Sekarang yang menjadi klien itu, customer adalah TLDM. TLDM yang aktif, bukan TLDM yang telah pun Ya, pencen. adalah pencen ataupun dalam bahasa Indonesia Purnawirawan. Tak, yang pencen-pencen lah. Yang awak sebagai Menteri Pertahanan ketika itu dengar orang pencen, tinggalkan orang yang sedang aktif. Pasal apa? Kemudian awak kata, oh ini tak ada kaitan dengan BN. Kepala dia ni macam apa, kita pun tak tahu. Macam mana hampir keluar. Kepala dia fikir apa pun kita pun tak tahu. Betul. Macam mana awak boleh kata tak ada kaitan? Yang ikut dengan nasihat company adalah Zaid Hamidi. Okey. Dan yang tak setuju dengan company buat tu adalah Panglima Tentera Laut. Tiba-tiba tak ada kaitan. Siapa yang buat keputusan supaya ikut apa yang company nak? Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan tu orang politik, dan dia adalah Zaid Hamidi. Itu ditulis kat mana? Baca dalam laporan PAC tersebut. Ada dia punya, kita panggil transkrip ya. Ini bukan sahaja dia punya Rekod. rumusan, tidak. Tapi adalah satu transkrip
bahasa Inggeris diguna, bahasa Melayu diguna, tak terdengar, cakap pun tak, mic tak on pun dia record semua, everything. Dan Dan sebenarnya benda tu, sorry mengganggu sikit, adalah rakaman seperti mana dirakam Hansa. ya, Betul. Jadi apa yang kita dengar dia orang menjerit-jerit di dalam Dewan Rakyat, sebenarnya di situ tak menjerit lah, tapi recording tu adalah cukup lengkap, boleh baca. okey. Dan ringkasan saya nak bagi tahu supaya saya kira pejuang muda ke anak muda keseluruhan, terutama orang Melayu dan Islam, balik kepada faktanya. Balik kepada fakta dia, iaitu ringkasan dia. Kata dia adalah kerajaan membayar 6.083 bilion namun tiada kapal LCS yang siap. Pandangan TLDM selaku end user tidak diendahkan oleh MINDEF dan BNS dalam pelaksanaan projek. 3. Due diligence dilaksanakan. Dia buat due diligence, dia audit lah, dia apa semua, namun gagal mengesan masalah kewangan BNS. Orang bagi direct nego pada company yang mampu. Tapi apa yang kantoi lepas kes ini, dia kata dia dapat bayaran daripada kerajaan Malaysia, daripada negara, dia bayar apa? Hutang. Dia bayar hutang dulu. Inilah perangai kontraktor Melayu, sebahagiannya, bukan semua, sebahagiannya. Dia dapat duit kerana dia joli katak dulu, dia tukar kereta, dia tukar itu ini, bukan Tambah bini. tambah bini lagi. Ini masalah dia. Baik, kedudukan kewangan BNS lemah dan kritikal akibat salah guna kuasa. Pelantikan CAD atau CED, saya tak tahu apa dia punya singkatan, ini merugikan syarikat. Okey, terma kontrak lemah, tidak memihak kepada kerajaan. Ini siapa buat? Sudah tentu ia melibatkan bahagian perundangan di dalam kerajaan yang mendraft, yang memuktamadkan, dan mesti mewakili ataupun dibaca, disemak oleh kepimpinan pengurusan tertinggi MINDEF dan juga menteri. Dia sebut terma kontrak lemah, tidak memihak kepada kerajaan, detail design masih belum dimuktamadkan oleh kerajaan dan syarikat, cost overrun sebanyak 1.4 bilion, bukan juta, bilion. Okey, inventory dianggarkan bernilai 1.3 bilion dan imbas daripadanya sudah usang, obsolete. Apa dalam ini disebutkan perkataan Tan Sri Amrin Buang. Dia kata antaranya didapati sekarang ni kapal yang paling LCS 1 bayaran dia 1.423 bilion. Itu harga dia. Betul. Bayaran dah buat 0.91 bilion, bermaksud hampir 1 bilion. Harga asal 1.4. Progres 44%. Apa yang dia dah beli, Haji? Dia dah beli TV tau. Rekod menunjukkan dia dah beli TV beberapa tahun. Dalam masa 6 bulan pun kadang-kadang kita boleh dapat TV yang baru, TV yang lebih canggih. Ini pula kapal untuk tentera. Kapal untuk tentera, dia dah beli siap. Dia dah beli siap TV itu. Okey, mungkinlah wallahu a'lam dia nak bagi projek awal pada Zafar ke apa. Dia dah beli siap. Kapal ni baru 44%, tak sampai 50. Okey. Silat Smart TV ke? Smart TV. Tak tahu dia punya ni. Dan saya ada 2 poin yang saya ingin tekankan kat sini, sebutkan, semua boleh baca. Antaranya adalah dia dah tahu, dah jelas atas paper, dia dah lewat. Semua daripada kita tahu, kalau ada satu kontrak, dia perlu habiskan, selesaikan pada satu tahap. Kalau dia lewat, setiap sehari tu dia kena bayar denda. Dia kena bayar denda. Dan kelewatan penyerahan LCS 1, dia ada 6, yang satu tu dah lewat sebanyak 245 hari. Okey, dia lewat 245 hari dari tarikh sepatutnya diserahkan. Jumlah denda lewat itu 116 juta. Dia kena bayar pada kerajaan. Sebab kau janji macam ni, kau lewat, kau kena bayar. Okey, tapi hanya dikeluarkan surat ingatan saja. Tak ada urusan perundangan ni. Atas demand letter ke apa. Satu, hanya mengeluarkan notis peringatan sahaja pada 14 Jun 2019. Pada 23 Oktober 2020 dia kata okey, awak tak payah bayar, nanti kita potong sahaja daripada bayaran baki itu. Bayangkan, dahlah ia berkaitan dengan benda yang penting macam itu saja, dan dia bayar lebih 21.1%. Dan ini bukan benda kecil. Kalau ini pun besar, bayangkan apa yang kata Pasir Mas tu tadi. Akan ada yang kejadian kedua yang lebih dahsyat. Kita tengok dan kita mohon kepada rakyat Malaysia, orang Melayu, orang Islam, jangan senyap.
Ini duit anda dan saya. Ini semua akan kena pada anda dan saya. Kalau negara tiba-tiba terkena dengan serangan apa semua, kena, dan ini jangan bersalahkan pada orang lain. Salahkan pada anda dan kalian semua yang senyap tak bersuara. Bukankah sekarang ni kita mengalami masalah dengan isu Sulu? Tiba-tiba datangnya lanun daripada Sulu. Lepas itu kita cari kapal-kapal halimunan lah. Kita suruhlah Zaid Amidi, Syamuddin On masuk jadi dia orang punya kelasi-kelasi. Allah dah sampai tahap tu. Terima kasih di atas butiran yang terperinci. Itu sikit lah, saya kira tak sampai 5%, 6%. Tapi itu sebagai awalan untuk menarik perhatian sahabat-sahabat, teman-teman, untuk baca. Baca ini adalah kaedahnya untuk dapat maklumat supaya tidak kena tipu dengan Najib, tak kena tipu dengan Syamuddin, tak kena tipu dengan Zahid, tak kena tipu dengan Saitro UMNO. Sekarang ini penerangan UMNO dia dah makin dia gunakan budak-budak muda. Ingat, rakyat bukan makin bodoh. Setiap kali anda keluarkan, Mak Maslan sekalipun keluarkan, anda tunggulah kena serangan rakyat. Rakyat bukan bodoh. Dokumen itu wujud hanya dengan di dalam phone kita boleh jawab. Dan itu bukan isunya nak bagi projek kepada orang Melayu ke company tempatan. No. Kalau tak boleh sampai boleh deliver, awak tempatan ke tak tempatan, awak akan kena kecam dan awak sepatutnya bertanggungjawab. Dan siapa yang bertanggungjawab sudah tentu berkaitan pimpinan kerajaan ketiga ni. Mahathir Mohamad tak masuk dalam frame, sama ada ketika berlangsung ataupun ketika siasatan oleh PAC dibuat, bahkan DAP yang menjadi pengerusinya, dan di komposisinya kerajaan lebih ramai. Nama Mahathir Mohamad tak situ, pejuang tak situ, salah seorang 4 ahli parlimen pun tidak di situ. Jadi sudah ini bukan isu pejuang, ini bukan isu Mahathir, ini isu negara bangkit dan lawan. Allah. Okey. Hari ini saya diam banyak, saya seronok. Kenapa anda tahu kupasan bukan cakap air liur? Okey, bukan meneleh ayat liur ambil isu lap dah. Fakta bukan auta. Kalau rasa nak sanggah, sanggahlah dengan fakta. Seperti mana dalam Islam kata Iqra. Apa Ustaz? Bacalah. Bagi penerangan sikit Ustaz. Tadi Ustaz sebut suruh baca. Okey, penerangan sikit tentang Iqra itu sendiri. Pertama, ayat yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah berkaitan dengan baca. Berkaitan dengan ilmu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Allah Ta'ala sebutkan tentang Allah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan inilah bangsa ini perlu rajin membaca. Jangan malas membaca. Saya tahu kerana saya pensyarah. Tak jantung kadang-kadang malas. Dia nak supaya kita berikan penjelasan. Boleh, kita memang kerja kita memberikan penjelasan. Tetapi sebagai kita nak pergi lebih jauh, nak lebih cerdik, kena membaca. Kenapa saya kata perlu baca? Kerana bila datang saya kata pergi kat kitab scan anda boleh baca. Sebab bila kita buka buku, kita akan jumpa benda yang kita mahu cari dan benda yang kita tak mahu cari. Jadi ilmu itu bertambah. Tapi kalau kita bagi tahu saja, yang mengulang benda itu adalah saya 10 kali, 20 kali, Haji ulang 10, 20 kali, yang cerdik adalah kita. Anda hanya akan dapat maklumat itu saja. Bukan tak bagus, tapi anda tak berkembang. Tapi dan kita nak pergi maju ni, kita nak kata cerdik dan pandai ni, semua orang perlu lebih pandai. Dan kerja kami adalah memandaikan bangsa, memandaikan umat ini. Bukan kalau tak pandai untuk memberikan pandangan, kadang-kadang bukan dia tak boleh untuk argue balik, sebab dia tak tahu apa yang dia nak argue. Okey, dia tak ada maklumat langsung. Okey, jadi itu yang menyebabkan anda, saya, kita semua perlu rajin membaca. Kalau salah, kita katakan salah. Banyak benda yang saya salah. Betul. Haji tegur, ataupun saya memberikan maklumat, Haji mengatakan maklumat baru untuk dia. Ini benda yang biasa. Itulah kehidupan dia, itulah prosesnya. Jangan malas. Dan sebab itulah kalau kata kita stop membaca, kita akan habis dan bangsa ini akan gagal. Dan kita pun hampir satu tahap Jawatan Perangkaan menunjukkan bahawa purata membaca rakyat Malaysia adalah satu helai kertas, dua muka. Adapun negara maju adalah satu novel tebal. Yang ini ialah ada orang apabila purata itu dibahagikan kepada rakyat, termasuk makin banyak membaca, makin banyak untuk kita ketahui. Dan inilah asasnya. Boleh jadi kita betul dan boleh kita jadi salah, tapi yang pasti baca. Jangan malas membaca. Dan inilah antaranya, kalau saya salah, saya boleh berdepan dengan siapa saja dalam isu pejuang, dalam isu gerakan tanah air, dalam isu apa semua. Kita berdepan sebab akhir sekali kita nakkan negara ini selamat daripada penyangak, pencuri dan penyamuk. Allah. Okey Haji. Ya, saya pas baton terakhir untuk Haji. Buat rangkuman. Cukup puas hari ini. Saya cukup puas. Alhamdulillah. Teruskan Haji. Baik, itulah pentingnya bila diadakan
perbincangan ilmiah. Walaupun santai begini kan? Walaupun santai, tapi berpaksikan kepada kejujuran dan keikhlasan. Cakap pasal Iqra ni, saya rasa saya memang selama ini pun suka mengamalkan konsep meminta pembantu-pembantu undang-undang saya pun merujuk kepada ayat Al-Quran tersebut. Sebab itu yang pertama diturunkan, Iqra, bacalah. Ini baca tu 3 kali kan disebut. Malaikat Jibril kata bacalah, bacalah, Iqra 3 kali. Jadi kalau baca tu dipentingkan sampai tahap tu, macam mana kita ni nak dengar apa orang cakap saja, nak dipusingkan dengan cerita-cerita para pemimpin yang tertentu saja. Semak, dengar boleh, semak, dengar, semak, baca, kemudian buat analisa sendiri. Rugi Allah Ta'ala bagi kita otak, tapi kita dengar cakap orang lain. Baca, semak dan kemudian buat keputusan. Dan biarlah pihak-pihak tertentu dalam bidang masing-masing menjalankan tugas mereka. Now, sebelum saya tamatkan rumusan, saya cuma nak sentuh sedikit pasal LCS tadi. Apa yang dibutirkan dengan cukup lengkap melalui rujukan kepada laporan PAC tersebut menunjukkan bahagian-bahagian berkaitan dengan kontrak, ketidaktentuan syarat-syarat yang memihak kepada kerajaan, kelulusan-kelulusan pembayaran yang diberi, dan tiada pantauan atau piawaian berkaitan dengan kelewatan penyerahan, dan tiada tindakan undang-undang diambil. Itulah perkara-perkara yang boleh diserahkan kepada RCI untuk siasat dan memberi rekomendasi lanjut bagaimana nak mengubah perkara-perkara ini, cara-cara pengendalian ini untuk projek-projek secara khususnya ketenteraan dan keselamatan negara. Itu RCI. Tapi berkaitan dengan apa yang diketahui bahawa ada ketirisan keuangan, pembayaran 6 bilion, tetapi kapal nilainya berapa, yang mana televisyen dibeli itu macam mana boleh dibeli, itu adalah menunjukkan dari permukaannya, tanpa siasatan di permukaannya menunjukkan salah laku jenayah. Jadi perkara itu perlu disiasat, dan memandangkan SPRM sudah siasat sejak 2019, sudah majukan, dan sekarang mungkin ada arahan, maka itu untuk pihak berkuasa lakukan tindakan jenayah. Itu tentang LCS. Tapi saya rasa LCS ni akan tetap menghantui kita, sebab selagi kita tak membersihkan minda kita dengan cara yang terbaik sebagai rakyat Malaysia, selagi kita nak gaduh sama kita berkaitan dengan ketaksuban pemimpin politik dan parti politik, maka kita tidak berlaku adil kepada negara kita. Apa yang fakta kita kena terima. Macam pihak UMNO contohnya, walaupun saya tak suka cakap di sudut politik, mereka perlu tanya perkara ini kepada para pemimpin mereka, perlu bangkitkan. Tapi malangnya, kalau nak ikutkan pada EGM, Mesyuarat Luar Biasa UMNO, mereka sanggup menangguhkan pemilihan semata-mata sebab apa? Sebab takut ada penukaran mana-mana pemimpin yang akan menjangkaukan mereka. Walhal pada masa itulah harapan tertingginya ada untuk mereka membuang pemilihan ataupun pemimpin-pemimpin yang tidak boleh diharapkan. Tapi itu masalah mereka. Nah, akhir sekali berkaitan dengan Najib Razak final chapter, saya percaya kita telah pun memberi penjelasan yang setakat mana yang kita boleh, tanpa mendahului mahkamah, di mana kita telah pun beritahu apakah yang akan berlaku atau ditetapkan, dijadualkan untuk berlaku dalam tempoh 9-10 hari mulai esok ni. Permohonan menampilkan keterangan baru dan bertakluk kepada perkembangan dalam permohonan tersebut kepada rayuan substantif terhadap keputusan Mahkamah Rayuan. Ada keputusan atau tidak esok? Saya percaya tidak. Ada keputusan atau tidak di hujung tempoh 9 hari? Mungkin ada, mungkin tiada. Boleh lebih pendek daripada 9 hari? Boleh, kalau hujah tamat awal. Boleh lebih panjang lagi? Boleh, kalau hujah tak tamat. Dan apakah kemungkinan keputusan pun kita telah huraikan tadi. Jadi saya harap, akhir kata, rakyat akan tabah menunggu penyudahan final chapter kes SRC ni di Mahkamah Persekutuan. Kita sudah tunggu 4 tahun 1 bulan dan 11 hari ya.
apakah masalah untuk nak tunggu lagi 41 hari sekalipun bagi saya. Inilah kadang-kadang kegopohan rakyat. Saya tidak boleh faham. On the other hand, pihak Najib Razak, walau apa sekalipun keputusan, jika didapati bersalah dan diperintahkan untuk masuk ke penjara, maka rakyat dan penyokong Najib wajib terima keputusan ini, sebab sistem keadilan telah pun membenarkan semua pihak, bukan saja pendakwa raya, malahan Najib Razak, untuk menampilkan segala aduan dia, segala permohonan dia, segala proses yang boleh dibenarkan untuk difailkan di mahkamah dan diadili. Jangan kita lupa ya, 176 jilid rekod rayuan yang berada di hadapan mahkamah mulai esok. Kalau puratannya 1 jilid 200 muka surat, tidak kurang daripada 35,000 muka surat setiap satu hakim yang akan dengar. Dan awak nak keputusan terus esok. Adilkah? Kalau kita puratannya baca mungkin satu line, satu muka surat, kita puratan baca satu muka surat, dan kita dah minta hakim baca 35,000 muka surat dalam masa satu hari, satu minggu. ya, jadi itu pun kena faham ya. Jadi kita serah kepada kebijaksanaan hakim, dan kita wish all the best to all of them di mahkamah, dan of course at the end of the day kita nak keputusan yang akan menyebelahi kebaikan kepada negara dan kebaikan kepada rakyat, apa sekalipun keputusannya. Itu saja. Kapal Halimunan yang dibina belum ke laut, tetapi 6 bilion sudah ke laut. Itu tentang LCS. Begitu juga dengan Najib Razak. Dia dah buat cerita sedih, kita biarkan dia dengan cerita sedih beliau, dengan cerita simpati beliau. Apa yang kita nak, seperti mana yang dihurai panjang lebar oleh Ustaz Dr. Abu Hafiz dan juga Tuan Haji Hanif Katri, adalah keadilan. Memang kita nak jadi sempurna, tak dapat sempurna ya Ustaz ya, tetapi cukuplah kita mencapai setahap maksimum. Tak dapat 100% sempurna pun, tetapi keadilan yang maksimum untuk Najib Razak. Kalau dia salah, salahlah dia. Kalau tidak, kita kena menerima dengan hati yang terbuka. Jadi terima kasih. Jadi anda semua tahu kenapa yang kaki melalak melolong saya menerima segala kritikan anda. Yang messenger bertalu-talu pun saya menerima dengan senyum. Begitu juga di WhatsApp, saya menerima dengan hati terbuka. Kenapa saya tak ada orang lain? Ramai yang marah saya. Kenapa Haji Hanif Katri? Kenapa Ustaz Dr. Abu Hafiz? Hari ini saya berpuas hati. Saya lebih banyak diam, seperti mana Ustaz kata, kalau tak mau tegur, tutup mulut, diam. Hari ini saya jadi baik, saya diam. Banyak daripada orang yang bercakap, inilah pemimpin masa hadapan negara. Inilah seorang peguam yang akan terus berkata benar walaupun pahit. Seperti biasa, akhir kalam, mohon ampun dan maaf jika ada salah silap, terkasar bahasa, terkucil hati dan perasaan anda semua di luar sana. Yang baik hanya datang daripada Allah Ta'ala, yang jahil semestinya hanya datang daripada saya dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.